بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثاره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk sesi kuliah khas untuk kita membincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitulah tajuk berkenaan dengan manhaj salaf dan salafiyun, membersihkan salah faham mengenainya. Baik, pertama sekali sebelum kita nak bincangkan tentang tajuk ini dengan lebih mendalam, maka suka untuk ana membuat satu penafian umum ataupun kita kata disclaimer lah, di mana apa yang kita ungkapkan di dalam pembentangan ini, maka ana mengambil pendirian untuk tidak menyebut nama-nama secara terperinci ataupun individu ataupun nama-nama yang kita kata spesifik atau terperinci, kerana mengambil pedoman daripada petunjuk Hadiun Nabi, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membantah ataupun mengkritik sesuatu kaum yang melakukan kesalahan ataupun terjebak di dalam pelanggaran, ketergelinciran, maka di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan lihat Nabi menggunakan perkataan ataupun menggunakan istilah mabalu aqwamin yaquluna kadza wa kadza, mabalu qaumin yaquluna kadza wa kadza, yaf'aluna kadza wa kadza. Kalau siapa yang ada maktabah syamilah ataupun siapa yang ada aplikasi-aplikasi pencarian hadis, dia boleh cari hadis yang sangat banyak yang mana Nabi SAW menggunakan perkataan mabalu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa maksud dia? Maknanya Nabi SAW tidak menyebut nama seseorang ataupun nama sesuatu kumpulan ataupun nama individu ataupun mereka yang Nabi SAW lihat melakukan kesalahan. Nabi tak sebut spesifik nama mereka, tetapi Nabi SAW sebut mabalu aqwamin. Contohnya dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adhan, Babu Raf'il Basari ila Sama'i fi Salah. Bila Nabi SAW bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila Sama'i fi salatihim. Ma balu aqwamin maknanya kita katakan adalah satu bentuk kritikan dan satu bentuk bantahan. Maknanya Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh mereka yang mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit ketika solat, di dalam solat-solat mereka. Contoh. Kemudian dalam ini kita ambil beberapa contoh dalam hadis lah. Contohnya lain dalam Kitabus Syurut, dalam Sahih Bukhari juga, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Maknanya Nabi SAW sebut mabalu aqwamin, apa yang sudah jadi kepada satu kaum, individu ataupun satu kaum, mereka yang meletakkan syarat yang tidak ada dalam, syarat itu tidak ada dalam kitabullah. Kemudian hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, dalam Kitabun Nikah, Nabi SAW bila mendengar beberapa orang di kalangan sahabat Nabi yang bertanyakan tentang ibadat Nabi di
rumah Aisyah radhiyallahu anha ketika mereka bertemu dengan Ummul Mukminin, mereka mengatakan apa? Sebahagian di kalangan mereka mengatakan la atazawwaju nisa, aku tak mau kahwin. La akulul lahm, aku tak mau makan daging. La anamu ala firash, aku tak mau tidur dekat atas tilam ataupun katil. Maka bila Nabi SAW dengar, Nabi menegur kemungkaran mereka itu dengan Nabi tak menyebut nama mereka. Mabalu aqwamin qalu kadha wa kadha. Mabalu aqwamin qalu kadha wa kadha. Mengapa kaum ini, mengapa orang ini, mengapa individu ini mengatakan sedemikian. Nabi membantah mereka dengan umum. Tidak menyebut, tanpa menyebut nama mereka, tanpa menyebut syakhsiah mereka. Ini sunnah al-matrukah. Sunnah minas sunanil matrukah hari ini. Sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan orang, lebih-lebih lagi mereka yang terlibat dalam medan dakwah, ta'lim, pengajaran, dalam lapangan dakwah khususnya. Sebab tu kalau kita buka dalam Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi dia ulas perkataan Nabi SAW bila Nabi SAW kata mabalu aqwamin qalu kadha wa kadha. Kenapa kaum ini mereka mengatakan sedemikian. Kata Imam An-Nawawi, huwa muwafiqun lil ma'ruf min khutabihi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadha annahu idza kariha shay'an fa khatiba lahu dhakara karahiyatahu ولا يعين فاعله وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ. سبحان الله. Imam An-Nawawi kata, perkataan Nabi SAW bila membantah, Nabi SAW bila membantah secara umum dan Nabi tak sebut nama orang yang dibantah atau nama kelompok yang dibantah tu, Nabi hanya sebut mabalu aqwamin qalu kadha wa kadha dalam setiap kesalahan, setiap kemungkaran yang berlaku. Bahkan hadis ini sangat banyak, bukan yang tadi tu kita hanya bawa 3 riwayat, sangat banyak. Bila Nabi tegur, Nabi tak sebut nama. Kata Imam An-Nawawi, inilah sesuatu yang bertepatan dengan perkara yang makruf, yang telah dikenali daripada khutbah-khutbah Nabi SAW, ucapan-ucapan baginda, iaitulah apabila Nabi SAW tidak menyukai sesuatu perkara, maka Nabi akan berkhutbah, Nabi akan berucap dan Nabi akan sebut benda yang tak disukai itu, kemungkaran, kebatilan, kesalahan, wala yu'ayyinu fa'ilahu. Dan Nabi tak ta'yinkan, Nabi tak sebut secara spesifik siapa yang buat tu. Wa hadha min 'azimi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk daripada apa? Keagungan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana maksudnya di sini, maksud perbuatan Nabi itu adalah untuk memperingatkan individu yang terjebak dalam kesalahan dan semua yang hadir dan selain mereka yang sampai akan kesalahan itu kepada mereka, wala yahsulu taubih sahibahu fil mala', dan tidak terhasil satu bentuk, kita kata taubih, satu bentuk penghinaan ataupun menjatuhkan air muka ataupun memalukan pelaku yang melakukan kesalahan itu di khalayak ramai. Subhanallah, ini adalah akhlak Nabi SAW dan sunnah. Dan anda boleh kata minas sunanil matrukah, termasuk daripada sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebahagian dan segelintir pendakwah-pendakwah atau mereka yang terlibat dalam media-media dakwah dan sebagainya. Kita tengok hari ini bercambah di media-media sosial. Yang akhir sekali, pengingkaran kemungkaran itu tidak berlaku dengan objektif, tetapi lebih kepada ada kepentingan peribadi, ada dendam peribadi, ada hawa nafsu. Sebab itu sunnah ini perlu dihidupkan dan perlu apa? Perlu diingatkan. Bukan tak boleh kita sebut
nama individu itu secara khusus bukan tak boleh secara mutlak. Tetapi kalau ia melibatkan sesuatu yang boleh menyebabkan individu tersebut melarikan diri daripada kebenaran ataupun menjauhkan diri daripada kebenaran disebabkan oleh tindakan kita yang menjatuhkan air mukanya, yang menjatuhkan, memalukan dia di khalayak ramai, lebih-lebih lagi apabila dia mempunyai kedudukan dan sebagainya, itu kita kata lebih besar mafsadahnya berbanding dengan maslahat. Jadi anda ambil pendekatan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, dan anda tak mahu sebut tentang siapa fulan, individu, kumpulan individu-individu, apatah lagi apabila ia melibatkan saudara kita sendiri, iaitulah mereka yang mengikuti manhaj salaf. Sebab itu tajuk kita ni bukan kita nak cerita tentang apa musuh-musuh luar kata tentang manhaj salaf, apa yang masyarakat kata tentang manhaj salaf. Tidak, itu kita kata banyak sudah dihuraikan dan banyak ditulis oleh para ulama, dijelaskan. Tetapi yang kurang, yang anda lihat kurang apabila ia melibatkan pergelutan dalaman, ia melibatkan serangan daripada dalaman, ataupun kita katakan salah faham yang berlaku pada tidak di kalangan orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf itu sendiri. Baik. Boleh tunjukkan slide kita. Baik. Jadi tajuk kita pada pagi ini kita nak bincang tentang manhaj salaf dan salafiyun. Membersihkan salah faham mengenainya. Baik. Perkara pertama yang kita perlu jelas iaitu berkenaan dengan istilah penting yang kita nak bincangkan ataupun tajuk kita ini. Dan mazmun, konten, kandungan yang kita nak bincangkan berkait dengan tajuk kita ini. Iaitu yang pertama, istilah manhaj. Jadi manhaj ini anda takkan ulas, anda takkan hurai panjang lah dari sudut dalil dan sebagainya, itu kita dah makruf dan boleh kita rujuk, dan anda akan bagi rujukan-rujukan yang kita boleh buat rujukan. Baik, jadi manhaj dari segi istilah yang dimaksudkan dalam perbahasan kita pada pagi ini, iaitu maksudnya jalan ataupun metodologi ataupun pemahaman. Baik, salaf pula iaitu merujuk kepada para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, iaitu merujuk kepada qurunul mufaddalah, qurun yang diutamakan, yang dipuji oleh Allah dan Rasul. So di dalam Al-Quran Allah SWT sebut dalam surah Taubah ayat 100. Kemudian dalam banyak ayat Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilaih fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Semua tu ayat-ayat tu sangat banyak tentang kita boleh katakan menunjukkan akan kelebihan golongan salafus salih yang merujuk kepada para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka yang ikut jalan mereka sehingga hari kiamat. Sebab dalam surah At-Taubah Allah kata apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. So itu menunjukkan ianya bukan terbatas pada waktu ataupun zaman, tetapi ianya berterusan sehinggalah hari kiamat. Dasarkan hadis dalam Sahih Bukhari juga, iaitulah akan ada sekelompok di kalangan umatku mana mereka zahirina 'alal haq, mereka sentiasa menzahirkan kebenaran, mereka sentiasa membela kebenaran, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa 'ala dhalik. Yang tidak memudaratkan mereka golongan yang menyelisihi mereka sehinggalah mereka sampai kiamatlah, sampai mereka sentiasa berada di atas jalan yang benar, jalan lurus. Baik. Itu istilah ni kita kata memang makruf lah, dan kita di Yayasan Ta'lim ada subjek berkenaan dengan manhaj. Untuk tak salah di program diploma pengajian Islam Yayasan Ta'lim ada ditawarkan subjek berkenaan dengan manhaj. Jadi ini juga antara perkara yang kita kata yang mungkin di tempat-tempat pengajian yang lain tidak berapa diketengahkan akan topik ataupun subjek ini, tapi alhamdulillah kita di Yayasan Ta'lim ada subjek khusus berkenaan manhaj di diploma pengajian Islam Yayasan Ta'lim. Dan anda syorkan bagi sesiapa yang nakkan lebih pengetahuan
maka mereka boleh join, mereka boleh menyertai mengambil subjek tersebut atau mengambil diploma itu secara umum, dan boleh minta kita kata info dan maklumat daripada pihak admin. Baik. Yang ketiga, istilah salafi ataupun salafiyun ni nisbah. So dia punya mufrad dia salafi, dia kita panggil singular, pluralnya salafiyun. Baik, merujuk kepada golongan yang mengikuti manhaj salaf atau yang menisbahkan diri kepada salaf pada setiap zaman. So yang ni kita kena, sebab apa nak bezakan antara golongan yang betul-betul ikut manhaj salaf dan ada golongan yang hanya menisbahkan diri kepada salaf. Maknanya apa? Ini kita nak tunjukkan macam mana cara kita berinteraksi dengan golongan salafi ni ataupun salafiyun. Ada orang yang dia betul-betul ikut dan ada orang yang dia hanya nisbahkan. Dan dia pun tak ikut betul-betul. Sama macam Islam. Ada orang yang dia Muslim dan dia ikut betul-betul. Kita panggil dia orang yang mustaqim. Dia ikut betul-betul syariat Islam. Dia ada kelemahan, dia ada salah, dia ada dosa, tapi dia ikut syariat Islam tu dalam kehidupan dia, dalam akhlak dia, itu Muslim. Tapi ada orang yang hanya menisbahkan diri kepada Islam tetapi dia tak mengamalkan Islam tu. Sama ada tak mengamalkan secara total, orang panggil apa? Istilah unpracticing Muslim. Itu kita kata bukan unpracticing Muslim tu, istilah yang sebenarnya non-Muslim lah. Istilah dia, senang cerita, dia kafir lah. Kan? Ataupun istilah yang lebih berani, mereka gunakan ex-Muslim, mantan Muslim dan sebagainya. Dan itu semua kita kata ada yang cuba menisbahkan kepada Islam tetapi mereka tak ikut pun. Samalah juga berlaku pada istilah salaf. Ada orang yang dia menisbahkan diri kepada salafi tapi dia tak ikut pun manhaj salaf. Salafi tapi dia tak ikut. Sama ada dalam akhlak dia, dalam akidah dia, dalam muamalah dia, tak ikut. Ataupun dia hanya membataskan pada sebahagian sisi. Dia nak ikut dalam satu bab tapi dia tak ikut bab lain. Itu pun boleh jadi. Kita akan bincang kemudian. Baik. Kemudian perkara penting yang kita perlu jelas juga ialah komponen utama manhaj salaf itu. Komponen utama manhaj salaf. Maknanya intipati. Bila nak bincang tentang manhaj salaf ni, kita bukan bincang tentang satu topik. Kita bukan bincang dalam satu kerangka. Contohnya kita bukan hanya terbatas pada masalah akidah, tapi kita luas, lebih pada melangkaui masalah akidah. Manhaj ni kita akan bincang. Yang pertama, sandaran utama istidlal, penghujahan menggunakan dalil dalam usul i'tiqad. Serta isu utama dalam tauhid yang akidah terbatas kepada Al-Quran. Menggunakan dalil-dalil aqli yang menepati Al-Quran seperti qiyasul aula dalam penetapan sifat dan penafian sifat-sifat yang kurang dan juga kita manfiyah yang dinafikan daripada Allah Subhanahu taala. Kita pernah buat di Yayasan Ta'lim berkenaan dengan aplikasi qiyasul aula ni, boleh cari baliklah di sisi salaf. Maknanya menolaklah orang kata salafi ni tak pakai akal. Dia hanya ikut nas. Ini salah. Dia terbukti salah. So kita dah pernah buat dan juga asatizah kita juga banyak menerangkan isu-isu ini dalam kelas-kelas akidah dan sebagainya, dan itu sangat banyaklah, kita tak mau ulang kat sini. Baik, istidlal dengan fitrah dan akal yang sahih. Mereka berusaha menolak ta'arud, pencanggahan antara wahyu dan akal dengan menjadikan wahyu sebagai panduan bagi akal. Panduan bagi akal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masdar talaqi dan istidlal, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya siapa sahaja yang masdar talaqi dan istidlalnya bersumberkan Quran dan Sunnah, maka dia salafi. Baik, yang ketiga, sandaran utama mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang ini merujuk kepada ijma' para sahabat, ijma' mereka. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, barang siapa yang mengikuti Alkitab, As-Sunnah dan ijma'
maka dia termasuk di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Bila kita sebut salaf ni, dia ahli sunnah lah. Nama lain dia banyak lah. Nama lain bagi manhaj salaf ni, ahli sunnah wal jamaah, itu yang masyhur sekali. Sampai semua kelompok-kelompok mubtadi'ah, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu pun nak ambil untuk nama tu. Ahlul athar, ahlul hadis, firqatul najiyah, taifatul mansurah, itu nama-nama yang yang ada sandaran yang sahih dan nama-nama yang syar'i. Nama yang ada petunjuk syariat ada dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang keempat, usaha untuk menegakkan dakwah islah, yakni perbaikan, tajdid, pengembalian kepada Islam yang murni. Tajdid di sini bukan bermaksud kita rethinking, ataupun kita buat pemikiran baru, ataupun kita mengubah asas-asas prinsip-prinsip dalam agama atau tafsiran itu kita tafsirkan semula dengan tafsiran yang bercanggah dengan tafsiran para sahabat, itu tak. Itu bukan maksud tajdid yang dimaksudkan. Islah dan tajdid ini juga bukan yang difahami oleh segelintir golongan seperti golongan modernisme, golongan modernism, golongan kita kata segelintir di kalangan mereka yang berpegang dengan kita kata pemahaman kita kata kaum muda, walaupun mereka berbeza-beza dari sudut pendekatan dan juga dari sudut, tapi itu benda yang masih ada ruang untuk dikaji lah. Masih ada ruang untuk dikaji. Tetapi tajdid ni, tajdid yang sahih bukanlah kita ambil botol ni, kita buat kita ambil penutup yang baru, penutup yang bukan penutup asal dia. Tapi tajdid yang makna yang sebenar, kita boleh bagi satu analogi, tudung botol yang asal tu dikembalikan. Bukan kita ambil tudung botol lain, kita letak dekat botol ini. Contoh, ini analogi yang mudah nak faham. Kita kembalikan tudung botol yang telah hilang, yang merupakan milik dia, yang betul-betul bersesuaian dengan dia, kita kembalikan ke tempat dia. Bukan kita ambil tudung botol yang lain atau tudung botol yang baru yang tak ada kena-mengena dengan botol yang asal, lalu kita letak. Itu analogi yang mudah nak faham, itu maksud tajdid. Sebab itu anda sebutkan tajdid di sini pengembalian kepada Islam yang murni, yakni memurnikan balik Islam yang telah bercampur dengan unsur-unsur asing, unsur-unsur yang bukan daripada Islam, sama ada dalam akidah, dalam keyakinan, kepercayaan, i'tiqad, ataupun dalam pengamalan, dari sudut pengamalan, teori dan juga amali, ilmiah wal amaliyah. Baik. Dan juga ruang ijtihad, ruang ijtihad untuk mencapai maslahah di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan sebab itulah ada seruan golongan salaf ini, mereka salafi ini, mereka mengajak masyarakat untuk kita kata melakukan perbaikan islah, dan mengembalikan Islam kepada ajaran Islam yang murni, yang tidak ada unsur-unsur yang asing, yang sudah bercampur, baik dalam akidahnya, baik dalam pengamalannya, baik dalam cara berfikir, metodologi, manhaj. Itu yang kita maksudkan. Dan menyeru kepada ijtihad. Ijtihad ni pada orang yang layak untuk ijtihad lah, untuk ahli ilmu yang layak untuk ijtihad, bukan ijtihad pada orang awam, orang awam yang tak tahu apa-apa tu nak ijtihad, bukan. Tetapi menyeru kepada ijtihad ni pada ahli ilmu lah. Maknanya sebab itu mereka menentang ketaksuban terhadap mazhab, fanatik mazhab. Mereka tidak menentang bermazhab, tetapi mereka menentang fanatik mazhab. Ini kita kena faham. Golongan salafi, mereka tidak menentang bermazhab, tetapi mereka menentang perbuatan fanatik dan taksub kepada mazhab. Ini realiti. Realiti. Sebagaimana yang ditakrirkan dalam tulisan-tulisan yang sangat banyak tokoh-tokoh salafi di era moden ini. Dan itu memang bagi mereka yang terlibat dalam dunia akademik, mereka tahu tentang perkara itu. Tapi bagi mereka yang ada khalal ataupun kelompongan dan kekurangan dari sudut pandang mereka, maka mereka akan menuduh dengan tuduhan yang zalim kepada mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ataupun kita sebut salafi. Baik. Kemudian
Yang berikutnya, antara komponen utama manhaj salaf tidak terbatas kepada negara, organisasi, jamaah, individu, kumpulan atau mazhab tertentu. Anda bagi contoh yang mudah kita nak faham, salafiyah, kita sebut juga salafiyah, manhaj salaf itu salafiyah, ia merentas mazhab dalam fiqh. Maknanya kita akan menemui ada salafi yang bermazhab Syafi'i dalam fiqh. Kita juga akan bertemu dengan salafi yang bermazhab Hanbali. Kita juga akan bertemu dengan salafi yang bermazhab Hanafi, dan kita juga akan bertemu salafi yang bermazhab Maliki. Maknanya di sini, apa yang kita boleh faham, dakwah salafiyah ini, manhaj salaf itu sendiri tidak membataskan pengikutnya dengan mana-mana pembatasan. Tak ada istilah salafi ni Saudi saja, tak. Kan? Itu sampai datang apa salafi Saudi, tak ada. Salafi ada di mana-mana. Salafi ada di Saudi, ada di Mesir, ada di Jordan, ada di Afrika, ada di mana-mana. Maknanya ianya tidak membataskan, dan membataskan seperti mazhab-mazhab dia dalam aliran akidah, contoh macam aliran Maturidiyah yang melazimkan pengikutnya untuk mengikut mazhab Hanafi, dan seperti aliran Asy'ariyah melazimkan pengikut mazhabnya melazimi mazhab Syafi'i. So Salafi dia tak. Salafi dia tidak membataskan. Dia tidak ada jamaah tertentu, organisasi tertentu. Dia ada organisasi dakwah dan sebagainya, tetapi dia bukan membataskan. Salafi itu hanya organisasi tertentu atau jamaah tertentu atau individu tertentu atau kumpulan atau mazhab tertentu. Tidak ada pembatasan. Boleh jadi ada salafi yang tidak menisbahkan diri kepada mana-mana mazhab yang muktabar. Syafi'i tak, Hanbali tak, Hanafi tak, Maliki pun tak. Tapi dia contohnya ikut mazhab Zahiri contoh, ataupun ikut Ahlul Hadis contoh. Maknanya kita kena faham dia merentasi mazhab dalam fiqh. Baik, itu kita kata kita kena faham lah. So di situ ada apa dia berdasarkan tabiat manhaj salaf itu sendiri, dia kembali kepada dia punya toleransi ataupun keluasan dia pada perkara yang bukan melibatkan usul i'tiqad, bukan melibatkan masalah ummahatil aqidah, bukan perkara yang bersifat usul i'tiqad, prinsip-prinsip asas dalam agama, prinsip asas dalam akidah dan sebagainya, tapi melibatkan kita kata madrasah ataupun school of thought dalam apa kita kata dalam fiqh. Kita kata itu ada keluasan. So jadi kita takkan jumpa lah salafi yang kalau dia betul-betul ikut manhaj salaf, dia takkan menentang orang yang nak ikut mazhab. Dia maksudnya dia terbuka kat situ. Dia terbuka. Selagi mazhab itu mu'tabar, dan kita kena faham salafi ni dia bukanlah mazhab baru, tetapi dia adalah kita kata apa, sebenarnya dia adalah manhaj dan metod yang ada sebelum imam-imam empat mazhab lagi. Bahkan imam-imam empat mazhab itu kesemua mereka adalah salafi, kerana mereka mengikut usul-usul yang menjadi asas dalam agama ini, iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Secara umumnya mereka mengikut usul yang dipegang oleh ulama-ulama salaf sebelum mereka, sahabat, tabi'in, tabi'in. Baru datang mazhab yang empat. Baru datang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan walhal banyak lagi imam-imam dalam mazhab fiqh yang tidak berkembang kerana banyak faktor. Itu kita tak bincang kat sini lah, tapi kita nak bagi tahu secara umumnya tidak terbatas kepada negara, organisasi, jamaah, individu, kumpulan atau mazhab tertentu. Baik. Kemudian kita nak lihat ciri-ciri salafiyun di era moden. So bila anda rujuk balik kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, kebanyakan mereka menceritakan tentang salafi yang terbatas pada kurun al-mufaddalah, maknanya pada kurun yang sehingga kurun yang ketiga hijrah dan ataupun yang keempat hijrah, dan maknanya kita agak kekurangan
rujukan ataupun buku-buku atau kitab-kitab yang memberi fokus pada dia golongan salafi ini di era moden. So memang sangat-sangat kurang. Baik, tetapi kita nak tahu di sini ciri-ciri salafiyun di era moden ni, ciri-ciri salafi yang betul-betul ikut manhaj salaf lah. Baik, sebelum kita nak masuk yang tak ikut tu. Baik, sandaran utama adalah wahyu, taksil bagi setiap isu dengan taksil ilmi dan syar'i. Sama ada akidah, fiqh dan akhlak. Maknanya mereka ni mendahulukan neraca ilmiah dan neraca syariah. Maknanya mereka, sandaran utama mereka adalah wahyu. Kita dah bincang sebelum ni. Sama ada dalam akidahnya, fiqhnya, akhlaknya, mereka tak pisahkan. Baik. Yang kedua, menafikan kemaksuman kepada selain para nabi setinggi mana sekalipun ilmu mereka, mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah di atas seluruh kalam dan pendapat manusia. Ini penting. Maknanya salafiyun mereka tak meletakkan kemaksuman pada mana-mana individu selain Nabi Muhammad SAW. Dan inilah Islam. Bukan salafi, inilah Islam. Kan Imam Malik kata apa? Setiap orang boleh ditolak dan diterima pendapatnya kecuali illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Wa asyara yaduhu ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Imam Malik mengisyaratkan tangannya kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang boleh tolak pendapat dia, boleh diterima pendapat dan boleh ditolak kecuali pemilik kubur ini, kata Imam Malik, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sahaja satu-satu individu yang maksum yang kita akan ditanya di dalam kubur nanti, man nabiyyuka wama taqulu fi hadzal rajul wama taquluna fi hadzal rajul. So malaikat akan tanya, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yakni man nabiyyuka, siapa nabi kamu. Baik. Yang berikutnya, dakwah salafiyah mengutamakan tauhid, yakni hak Allah, haqqullahi 'alal 'abid. Dakwah salafiyah mereka mengutamakan dakwah tauhid. Kerana dakwah tauhid itulah yang akan menyatukan hati-hati manusia. Bukan dakwah kepada peribadi mereka, bukan dakwah kepada kumpulan mereka, bukan dakwah kepada kepentingan-kepentingan mereka, tetapi mereka meletakkan dakwah tauhid sebagai dakwah yang paling utama. Dia orang ajak anak-anak kecil pun tauhid. Siapa yang pergi booth sempat lagi ikut, yang siapa yang tak pergi booth Baitur Rahmah di pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur, ada pelancaran buku berkenaan dengan tauhid, buku untuk kanak-kanak. Siapa yang sempat pergi boleh pergi lagi. Hari ni hari last untuk dapatkan buku tauhid untuk kanak-kanak. Jadi kita promote kat sini sebab kita tak sempat nak pergi. Jadi kita promote dalam kelas kita. Boleh dapatkan. Poinnya di sini, dakwah salafiyah ni mengutamakan tauhid, hak Allah. Kerana nak menyatukan hati manusia ni tak boleh melainkan dengan menyatukan dengan hak Allah. Menyatukan manusia dengan di atas dasar tauhid, hak Allah. Sebab itu dalam Quran Allah kata apa? Allah ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta jami'an fil ardi ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Wahai Muhammad, kalau engkau menginfakkan seluruh harta benda yang ada di langit dan bumi, ma allafta baina qulubihim, engkau tak mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatu padukan antara hati-hati mereka. Maknanya di sini dakwah salafiyah mereka mengutamakan tauhid. Seiringan dengan mereka menyeru kepada syariat dan akhlak Islam yang sempurna serta meraihkan tahap keadaan di sesuatu negara, kekuatan, kelemahan dakwah dan tahap agama masyarakat individu dalam lapangan dakwah, yakni yang disebut sebagai asnaf mad'uwin. Baik, ini dinyatakan oleh pengarang kitab Asnaf Mad'uwin wa Kaifiyatu Da'watihim oleh Syekh As-Suhaimi. Baik. Kemudian yang berikutnya, ta'zim. Ciri-ciri salafiyun, ta'zim, penghormatan kepada para sahabat Nabi dan pengikut mereka, yakni salafus salih. Dan mereka berusaha untuk sedaya upaya mengetahui dan mencontohi asar-asar para sahabat ini, asar-asar salaf,
Demikian juga menghormati para ulama Islam, tidak kira latar belakang mazhab dan aliran mereka yang mempunyai jasa dan sumbangan terhadap Islam, serta mereka ini bersikap adil terhadap kesalahan atau ketergelinciran mereka. Ini penting. Maknanya mazhab salaf, manhaj salaf, salafiyun yang hakiki, yang sebenar, mereka ni ada ta'zim pada salaf, pada para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan orang yang ikut jalan mereka. Mereka berusaha untuk mencontohi athar, dari sudut akhlaknya, dari sudut muamalahnya, dari sudut segala aspek kehidupan. Demikian juga mereka menghormati para ulama Islam, tak kira latar belakang mazhab. Kalau ulama tu seorang yang beraliran, contoh kita bagi Mu'tazilah sekalipun, dan dia ada sumbangan dan jasa dalam ilmu, maka tetap disyukuri, tetap dihormati ulama itu. Contohnya Az-Zamakhsyari, kitabnya Al-Kashaf, dan tidak ada seorang pun ulama-ulama salafi yang mengarahkan supaya kitab Al-Kashaf itu dibakar atau dibuang ataupun dimasukkan dalam tong sampah, tidak ada. Cuma mereka menasihati pemula-pemula, penuntut-penuntut ilmu yang mubtadi' ataupun yang berada pada marhalah tamhidi, maka mereka menasihatkan supaya tidak merujuk kitab-kitab itu pada awal peringkat permulaan proses menuntut ilmu mereka. Itu ada. Tapi membakar kitab tu, buang kitab tu, tak ada. Walaupun dia daripada kalangan Mu'tazilah sekalipun. Nampak? Sama juga ulama itu kalau dia datang daripada aliran Asy'ariyah dan ternyata dia terbukti dia mempunyai sumbangan jasa terhadap Islam, maka golongan salafi mereka tetap bersikap adil dan mengakui kedudukan dan ketinggian serta keilmuan tokoh tersebut walaupun dia mempunyai kesalahan, dan ditambih, diperingatkan kesalahannya itu pada tempatnya dan tidak dijatuhkan martabat ataupun kehormatan dia di sisi masyarakat. Ini adalah keadilan yang terzahir pada ulama-ulama salafi yang kita boleh lihat seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Rajab Al-Hambali, dan mereka yang seangkatan dengan. Begitu juga ulama-ulama salafi yang di era moden ini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dan ulama-ulama yang datang selepas mereka yang mengikuti jalan mereka. Yang disebut tu, terpaksa sebut nama-nama yang menjadi rumus, yang menjadi syakhsiyah yang penting dalam dakwah salafi. Anda sebut yang tu, anda sebutlah sebagai satu bentuk, kita kata, contoh teladan yang perlu kita ingati dan kita kenal dan kita ikuti. Baik, yang ni penting. Yang ni penting, sangat penting, kerana ramai di kalangan salafi yang terlepas pandang isu ni, dan akhir sekali mereka terjebak dalam sikap ghulu, melampaui batas dalam mereka berinteraksi dengan kesalahan dan ketergelinciran. Dan insya-Allah anda tak akan bincanglah isu tentang kesalahan dan manhaj ahli sunnah ni ataupun manhaj salafi atau ahli sunnah dalam berinteraksi dengan kesalahan penyelisih ataupun golongan yang menentang ataupun mereka yang tersalah. Itu akan disentuh oleh kelas yang akan datanglah, kuliah khas yang akan datang oleh Fadil Ustaz Muhammad Asri Sabri hafizahullah wa wafaqahullah. Baik, yang berikutnya, golongan salafiyun mereka berusaha untuk memurnikan agama dan menjauhi segala bentuk bid'ah, sama ada dalam keyakinan, perkataan maupun amalan. Apa yang disebut sebagai tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah ini pemurnian agama daripada unsur-unsur asing. Tarbiyah ini didikan. Didikan yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang murni. Baik. Kemudian mereka berbangga dengan identiti Islam. Yang ni pun ada berkongsi pada aliran-aliran lain. Semua aliran-aliran lain yang maknanya individu, afrad ataupun jamaah yang ada,
mereka mesti akan berbangga dengan identiti Islam. Orang Asy'ariyah pun dia akan berbangga dengan identiti keislaman dia. Zalimlah kita kalau kita tak kata benda yang betul. Semua yang menisbahkan diri kepada Islam, maka mereka berbangga dengan identiti Islam. Kecuali orang-orang yang syudzuz, mereka yang syadzah, mereka yang ganjil, ini seperti orang-orang yang kita kata yang tak mahu dengan Islam ni, yang macam contoh unpracticing Muslim tadi, ataupun ex-Muslim ke atheist yang kononnya dia dakwa dia Muslim, kemudian dia murtad, ataupun orang-orang yang membenci Islam, menzahirkan pemusuhan terhadap Islam dan sebagainya, itu memang tak ada lah. Mereka tak bangga sikit pun dengan identiti Islam. Bahkan mereka cuba untuk mencari kelemahan Islam dan cuba untuk mendatangkan syubhat dan keraguan pada orang bukan Islam dan orang Islam sendiri. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian golongan Salafiyun juga mereka yakin dengan kesyumulan Islam dan autoritinya dalam kehidupan secara mutlak. Sama juga macam umat Islam yang lain. Dalam apa aliran sekalipun, selagi mana dia ada walak dia kepada Islam, yakni kesetiaan dia kepada Islam, maka dia ada benda yang sama. Baik. Itu kita kena jelas. Yang berikutnya kita nak lihat salah faham terhadap manhaj salaf dan salafiyun, yang mana ana akan sentuh, ana takkan jawab semua. Sebab fokus ana hanya pada salah faham yang berlaku di kalangan salafiyun. Jadi salah faham daripada dalam. Ana takkan sentuh salah faham yang datang daripada pihak luar. Jadi itu mungkin mungkin kita boleh buat waktu yang lain, kuliah yang lain, ataupun kita boleh rujuklah dalam tulisan-tulisan yang yang khusus berkenaan dengan tuduhan-tuduhan. Baik, jadi anda punya kuliah ni anda khusus untuk orang maknanya salah faham yang berlaku daripada dalam, bukan daripada luar. Orang yang menisbahkan diri pada salafi, bukan orang yang memusuhi salafi, itu ramailah. Orang yang tuduh salafi ni macam-macam. So antara salah faham dan tuduhan terhadap manhaj salaf dan salafiyun, salafi ialah gerakan radikal, ekstrim, Yusuf Wahabi, Saudi. Jadi mereka akan menzahirkan tuduhan ini terhadap mereka yang nak berpegang dengan manhaj salaf dan menisbahkan kepada salafi. Salafi ialah satu mazhab baru yang ini terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ni pun kita selalu dengar kan. Mereka kata sebab puncanya mereka membataskan ahli sunnah wal jamaah tu hanya pada kelompok mereka. Mereka katakan ahli sunnah tu hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah, lalu menyebabkan mereka mengeluarkan salafi daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik, salafi ialah bid'ah baru kerana salaf hanya merujuk kepada zaman, bukan kepada manhaj. Yang ni bid'ah yang ataupun salah faham yang disebarkan oleh beberapa di kalangan ahli ilmu, di kalangan tokoh-tokoh Asy'ariyah muasirah seperti Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab-kitab beliau, dan sudah dijawab oleh ulama-ulama salafi. Ini makna kerana syubhat daripada Dr. Ramadan Al-Buti itu berlega pada, beliau mendakwa bahawasanya salaf ini hanya berlega pada merujuk kepada zaman dan bukan manhaj, dan telah dijawab oleh ulama-ulama salafi, ulama-ulama kibar salafi seperti Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan dan ramai lagi rahimahumullah. Termasuklah Syekh Al-Buti pun kita kata rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, kerana dia tersalah di situ dan kita tambih di situ, dan ada perkara-perkara yang dia memang layak untuk kita hormati dia sebagai seorang ahli ilmu walaupun dia Asy'ariyah. Maknanya kita terus praktik tadi. Contohnya bila ada orang tanya kepada masyayikh, contoh anda bagi contoh praktikal, masyayikh kami di Madinah dulu, bila ada orang tanya tentang saya nak merujuk kitab fiqh sirah Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, boleh tak Syekh? Dia tanya Syekh kami di Madinah. Syekh kata boleh, tak ada masalah. Di dalam masalah sirah maknanya kita rujuk dia, tak ada masalah. Cuma dalam masalah akidah ditambih. Adil maknanya adil. Kita bila seorang tokoh itu ada kesalahan dalam satu isu, kita bukan menolak dia atau meremehkan kedudukan dia atau menjatuhkan kredibiliti dia, tidak. Bahkan kita mendoakan rahmat, dan inilah manhaj Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan mewakili manhaj salaf itu sendiri. Baik. Kemudian salah faham yang kita dengar juga, yang selalu kita dengar adalah di kalangan orang-orang masyarakat awam ataupun mereka yang baru mengenali manhaj salaf, mereka di kalangan penuntut ilmu yang pemula, yang mereka
melihat isu-isu semasa ni hanya berdasarkan media sosial. Mereka akan kata Salafi ni terbahagi kepada kumpulan-kumpulan jihadi, madkhali, Salafi ilmi, jalur lembut, jalur keras, mumayyi', syadid dan lain-lain. Yang ni yang kita sering dengar lah. Dan ana cakap ni, apa yang ana bentangkan pada pagi ini juga berdasarkan pengalaman ana 10 tahun ana bergelumang dengan pelbagai golongan Salafi. Ana ada latar belakang sejarah yang boleh kata yang maknanya yang bukanlah ana nak kata ana ni ada banyak pengalaman, tapi nak bagi tahu 10 tahun ana bergelumang dengan golongan-golongan yang pelbagai ni, dan ana boleh beritahu tentang usul-usul mereka. Apa yang contoh-contoh tu, kalau kita nak perincikan memang kita boleh perincikan, tetapi kita simpan dulu benda-benda ni. Maknanya perkara-perkara yang kita kata tu, kita hanya memberikan apa yang kita kata yang penting dahulu. Baik, antara salah faham terhadap manhaj salaf dan salafiyun lagi, atau tuduhan, kita boleh katakan juga salah faham ni menyebabkan berlaku tuduhan dan juga tuhmahan. Salafi ni anti dan menolak mazhab, atau anti ulama, atau menolak mazhab, dan lain-lain lagi. Banyak lagi lah. Jadi ini semua kita kata sebenarnya jawapan dia hanya boleh kita dapat melalui kita menuntut ilmu. Kita belajar sendiri. Maknanya kita jangan dengar cakap orang. Kalau kita nak dengar cakap orang memang tak dapat apa lah. Kan? Tak dapat apa. Jadi kita belajar sendiri. Itu nasihat yang bersifat khusus lah. Baik. Kemudian kita teruskan pada perkara yang berikutnya. Jadi nak sentuh tentang salah faham terhadap manhaj, ataupun punca utama berlaku salah faham terhadap manhaj salaf dan salafiyun. Punca utama. Baik, yang mana punca utama ini ana ringkaskan berdasarkan, pertama sekali adalah yang apabila anda lihat pembahagian ataupun taksim yang dilakukan oleh ulama yang juga ada pengalaman dan juga dari sudut keilmuan, dari sudut apa dia khibrah, pengalaman dalam berinteraksi dengan golongan-golongan salafi yang pelbagai ini, berdasarkan kitab-kitab mereka dan berdasarkan pengalaman anda sendiri bergelumang dengan golongan ini di Yaman dahulu dan di Madinah. Demikian juga mereka yang ada yang masih belajar, maknanya pada era kejatuhan ataupun perpecahan yang berlaku dalam barisan golongan salafiyun, ini perlu kita perhatikanlah. Dia ada fasa kegemilangan manhaj salaf itu pada zaman yang kita kata Syekh bin Baz rahimahullah, anak-anak murid dia, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani dan anak murid dia. Kemudian selepas kematian mereka berlaku perpecahan yang sangat dahsyat. Yang ni semua orang yang menuntut ilmu yang ada pengalaman lama, yang khususnya mereka yang berinteraksi secara langsung di Timur Tengah. Anda bukan cakap orang yang tak belajar di Timur Tengah ni. Anda boleh cakap secara terus terang, mereka yang ambil manhaj salaf ni daripada dapat mengenali manhaj salaf di tanah air ni, dia tak ada pengalaman yang luas untuk mengetahui tentang perpecahan-perpecahan yang berlaku di Timur Tengah, di kalangan salafiyun yang ada di Timur Tengah. Maknanya, anda bagi contoh, orang yang dia baru kenal salafi ni di Malaysia, katakan. Dia tak boleh tahu tentang latar belakang sejarah-sejarah silam, sejarah-sejarah yang melibatkan perpecahan-perpecahan yang berlaku pada barisan golongan salafiyun. Punca-punca dia tak tahu. So, kebanyakannya akan pening lah kalau dia diketengahkan tentang perpecahan ni, dia tak tahu apa. Zero. Anda boleh cakap terus terang. Sebab itu pentingnya orang yang mempunyai khibrah secara langsung, yang terlibat dengan tokoh-tokoh ulama salafi yang mempunyai pengalaman-pengalaman, dan selain daripada mereka ni banyak terlibat dalam apa kita kata dakwah itu secara langsung, dan juga bacaan-bacaan yang lebih luas. Bacaan-bacaan yang lebih luas. Sebab itu
antara yang ana lihat yang ana jadikan rujukan untuk ana siapkan slide pada pagi ini, yang ana lihat dan beberapa orang asatizah juga mengesyorkan satu kuliah khusus yang dibentangkan oleh Syekh Faisal Qazzar Al-Jasim hafizahullah, iaitu dengan judul kuliah beliau, muhadarah beliau lebih kurang dalam sejam, dan beliau ada siri-siri yang sebelum tu yang menjelaskan tentang usul-usul manhaj salaf dan sebagainya, iaitu yang berjudul Tanzihud Da'wati Salafiyah Anil Manahijil Jadidah. So ana ambil daripada khulasah daripada penjelasan beliau, dan ana olahkan berdasarkan juga dengan pengalaman ana yang lebih kurang 10 tahun bergelumang dengan golongan-golongan ini. Baik. Yang pertama sekali, muncul sikap ghulu, yang ini ekstrim dalam tabdi', membida'ahkan ulama dan pendakwah, membantah kesalahan atau kesesatan individu, tokoh atau jamaah, sehingga membawa kepada taqdisul ashkhas, yakni mengkultuskan tokoh tertentu. Jadi ini adalah punca utama bagaimana barisan salafiyun itu berpecah, walaupun daripada guru yang sama boleh berpecah menjadi kelompok-kelompok yang tertentu. Ini berlaku di Yaman, yang paling dahsyat sekali berlaku di Yaman. Madrasah murid-murid ulama besar di Yaman berpecah sehingga menyesatkan antara satu sama lain, membida'ahkan antara sama lain, sedangkan mereka masih ahli sunnah. Dan perkara itu kadang-kadang kita tak perasan. Murid-murid yang belajar di Yaman, bila mereka pulang ke Malaysia, mereka pulang ke Indonesia, maka mereka membawa syubhat-syubhat ataupun pertentangan, pergaduhan, perbezaan pendapat itu mereka import, bawa balik masuk ke tanah air kita, dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita lihat konflik-konflik yang berlaku antara pendakwah-pendakwah apabila mereka terpaksa berhadapan dengan murid-murid yang balik membawa perselisihan ataupun pertelingkahan yang berlaku antara murid-murid yang pada tokoh-tokoh tertentu. Maksudnya bawa masalah tu daripada luar. Sebab itu kita kata yang ni kita kena muhasabah lah, kena maknanya dekat situ kita kena tengok ini antara kelompongan sebahagian daripada sebahagian daripada golongan yang kita kata yang awam, yang tak tahu apa-apa ni. Sebab itu ana ambil pendekatan tadi, kita tak mau sebut nama individu-individu tu atau nama tokoh-tokoh tu, kita tak mau sebut. Sebab apa? Sebab kita nak ikut sunnah Nabi tadi, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza, yaquluna kadza wa kadza. Kalau itu orang yang buat salah, apatah lagi kalau orang yang buat salah tu di kalangan saudara kita sendiri, di kalangan orang yang kawan kita sendiri, di kalangan sahabat kita. So lebih-lebih lagi kita nak dari kalangan guru kita, anak murid kita. So lagi-lagi kita nak jaga. Kan? Baik. Jadi kalau orang yang minta perincikan tu, kalau ana perincikan pun dia tak faham pun. Ada orang yang minta kalau boleh perincikan lagi, perhalusi lagi kan. Tak. Kalau ana perinci pun tak akan faham pun. Sebab dia melibatkan perbezaan tu, pertelingkahan tu, dia bukan melibatkan usul agama pun. Dia kadang-kadang melibatkan perbezaan dalam sudut pandang ataupun perbezaan dari sudut wasilah dakwah, perbezaan yang bukan bersifat usul. Dan kadang-kadang perbezaan tu tak masuk akal pun, sampai boleh tahap menyesatkan, sampai tahap membida'ahkan tu kadang-kadang tak masuk akal. Sebab itu anda tak perincian. Sebab kalau anda cerita pun orang tak faham. Lebih-lebih lagi orang awam. Tapi kita nak bagi tahu benda ni berlaku. Kalau ianya berlaku pada ahli bid'ah, ghulu ni berlaku tak kat siapa-siapa pun boleh berlaku. Ahli bid'ah berlaku ghulu, ahli sunnah pun boleh berlaku ghulu. Itu poin anda. Dalam Quran Allah kata apa? Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Waspadalah kamu daripada sikap ghulu, ekstrim, melampaui batas dalam pengamalan agama. Kerana sesungguhnya telah musnahlah golongan sebelum kamu disebabkan sikap ekstrim, sikap ghulu mereka dalam pengamalan agama. Dan termasuk yang kita nak sentuh sedikit secara umum,
Iaitulah punca utama berlaku salah faham terhadap manhaj salaf dan salafiyun, terutamanya daripada dalam apabila munculnya golongan yang ghulu di kalangan salafiyun dalam mereka mentabdi'kan, mentafsirkan, mentakfirkan, membida'ahkan ulama, membida'ahkan pendakwah, membida'ahkan ahli sunnah sendiri dalam konteks ini. Bukan kita nak sentuh, kalau dia membida'ahkan ahli bid'ah yang terang-terang buat bid'ah, mensyirikkan orang yang terang-terang buat syirik, itu tak ada isu. Ini membida'ahkan ulama ahli sunnah, membida'ahkan ulama salafi sendiri, membida'ahkan ulama Islam, membida'ahkan pendakwah-pendakwah yang ada jasa dan juga ada apa kita kata sumbangannya terhadap Islam, menjatuhkan kredibiliti mereka. Yang ini kita kata ghulu. Sehingga bantahan mereka itu kadang-kadang hanya bersifat rajman bil ghaib. Maknanya tak dibina di atas dasar ilmu yang kukuh. Kan, mereka membantah individu, tokoh atau jamaah sehingga membawa kepada taqdisul ashkhas yang base pada apa yang mereka dengar daripada seorang tokoh. Tokoh ini membida'ahkan tokoh ini, kemudian mereka terus menerima tanpa mereka membuat penelitian ataupun mereka apa kita kata meneliti. Hanya kerana syekh itu dianggap sebagai syekh mu'azzam, syekh yang diagungkan, yang maknanya dia adalah pemegang panji sekian, ini, lalu mereka terus terima. Seakan-akan dia maksum. Seakan-akan tokoh tersebut, syekh tersebut maksum. Kita kena faham, bila kita sebut tadi usul salafiyah, dah memang sepakat. Tidak ada seorang pun yang maksum melainkan Nabi SAW. Termasuk dalam isu memberi tazkiyah, memberi rekomendasi, memberi pujian ataupun mengkritik. Tazkiyah wa tajrih ataupun ta'dil, jarh wa ta'dil. Kita terpaksa sebut isu ni sebab kita kata apa? Yang hanya memiliki tazkiyah secara mutlak Nabi SAW. Maknanya bila Nabi SAW puji seseorang individu tu, contohnya sahabat, maka pujian Nabi tu sampailah apa? Sampailah kiamat, maknanya pujian tu akan melekat pada sahabat tersebut. Tak berubah. Sebab dia adalah datang daripada Nabi SAW. Bila Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Nabi puji Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, maka tazkiyah, pujian Nabi kepada sahabat tu sampai kiamat. Selain daripada Nabi tak boleh. Hatta pujian sahabat kepada tabi'in atau pujian sahabat kepada individu tertentu pun tak sama level macam pujian Nabi kepada sahabat. Contohnya sahabat Nabi, anda bagi contoh yang mudah, sahabat Nabi pernah memuji seorang individu yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ini dia belajar Al-Quran, dia guru Al-Quran yang belajar daripada dengan Ubay bin Ka'ab. Dan beliau diutuskan sebagai seorang guru yang mengajar Al-Quran di Mesir pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Maknanya dia ada tazkiyah, dia ada pujian, rekomendasi daripada Umar, sahabat Nabi yang mulia. Tetapi pujian dan rekomendasi Umar itu, pujian dan rekomendasi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma tidak kekal. Kenapa? Abdul Rahman bin Muljam pada saat akhir-akhir hayatnya dia telah terlibat dalam bid'ah khawarij dan dia mengkafirkan Ali dan dia telah menjadi pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Khalifah yang terbaik ketika itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ditetap oleh Abdul Rahman bin Muljam tadi. Menunjukkan kepada kita hanya tazkiyah Nabi SAW sahaja yang kekal. Mana-mana individu termasuk sahabat Nabi, tazkiyah dia tak kekal. Jadi maknanya kalau sahabat Nabi punya tazkiyah pada seorang individu tu tak kekal, boleh berubah. Tazkiyah ni masih rekomendasi. Maknanya ditentukan oleh perbuatan individu yang dipuji tadi. Kalau dia ikut tetap di atas kebenaran, dia akan tetap. Tapi kalau dia melencong menyeleweng, dia melencong menyeleweng. Dia boleh melencong dan menyeleweng. Sebab sahabat Nabi bukan Nabi. Mereka tak maksum. Dan sebab lain, hati manusia ni, itu sebab utama hati manusia ni di antara jari jemari Allah Ar-Rahman.
Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi golongan salafiyun yang ghulu ini, mereka menjadikan seorang individu, syekh mereka yang muazzam, syekh mereka yang diagungkan itu sebagai sumber utama untuk membid'ahkan mana-mana individu, walaupun kadang-kadang syekh itu ataupun individu tersebut telah salah dalam penilaian dia. Tetapi golongan salafiyun ini, mereka menjadikan seorang tokoh ini sebagai, mereka memberikan gelaran-gelaran yang hebat untuk mengatakan tak ada siapa yang boleh lawan kalau orang ni kata orang tu ahli bid'ah. Seakan-akan dia macam Nabi. Ini tak boleh. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Anda bagi contoh yang mudah, katakan ada orang jumpa anak, dia tanya tentang fulan dan alan. Kemudian anda kata fulan tu anda nampak dia macam ni. Boleh tak orang tu kata penilaian anda tu 100% betul, macam nas, macam wahyu, tak boleh dipertikaikan? Tak boleh lah, pasal anda bukan Nabi. Betul? Betul? Sama lah juga macam ulama yang setinggi mana pun ilmu dia, kalau penilaian dia itu maknanya perlu diteliti, maka masih perlu diteliti dan bukan kita terus terima bulat-bulat. Kecuali kalau memang penelitian apa yang dia hukumkan kepada satu individu memang telah terbukti dari sudut dalil dan sebagainya. Tapi kebanyakan golongan salafi yang baru-baru ni, anda cakap baru-baru ni yang mengaji dapat manhaj salaf ni pun dekat Malaysia. Kemudian dia pun ambil daripada internet apa semua, tapi dia tak yang apa yang dia dapat kat internet tu hanyalah 1% sahaja daripada manhaj salaf yang sebenar. Praktikal, amali, dia tak bergelumang betul-betul. Dia tak ada khibrah, dia tak ada pengalaman. Buktinya, kalau mereka bawa seorang individu ni mentahzir fulan dan alan, kita boleh bawa juga individu lain mentahzir fulan dan alan, dan akhir sekali dia pun pening. Apa yang dibawa, perkataan syekh yang dibawa itu pun telah ditahzir oleh orang lain, telah ditabdikkan oleh orang lain, telah dituduh tak siqah oleh orang lain, telah ditajrih oleh orang lain, akhir sekali dia pening. Dan sebab tu anda tak sebut nama-nama tu spesifik, sebab kalau anda sebut pun orang tak faham. Tapi anda sebut, macam itulah yang berlaku. Baik, mereka membantah tanpa disiplin ilmu yang sahih. Punca salah faham terhadap manhaj salaf dan salafiyun ini juga kerana di kalangan golongan salafiyun itu adanya mereka-mereka yang pemula. Kadang-kadang bukan penuntut ilmu pun, mereka baru nak mula menuntut ilmu. Tetapi mereka sangka setahun, 2 tahun, 3 tahun tu lah lama. Mereka rasa setahun, 2 tahun, 3 tahun mereka menuntut ilmu tu, 4, 5 tahun mereka menuntut ilmu tu, mereka rasa mereka sudah cukup untuk membantah kumpulan, membantah individu, membantah, dan atas dasar kononnya mereka kata mereka mengambil fatwa ulama. Kadang-kadang mereka ambil fatwa ulama pun tak betul konteks dia. Baik, yang berikutnya mereka membataskan isu agama hanya pada topik membantah kesalahan individu, tokoh dan jemaah. Dia jadi daidan. Makna daidan ni dia jadi itu saja yang mereka bincang. Dalam majlis mereka, sama ada majlis khusus atau majlis umum, sama ada di media sosial ataupun ketika mereka berada dalam majlis-majlis mereka, hanya bincang tentang orang ni buat salah, orang tu buat salah. Orang ni, individu ni, tokoh tu, jemaah tu. Apa pandangan kamu tentang jemaah, tokoh tu, apa. Itu saja daidan mereka. Sehingga seakan-akan agama ini tidak ada melainkan hanya topik untuk membantah kesalahan orang. Sedangkan mereka sendiri tidak sedar diri mereka itu adalah baru pemula. Kadang-kadang tu nahwu pun masih tak lepas, bahasa Arab pun masih tergagap. Ilmu akidah pun masih lagi baru hafal matan-matan yang umum, tak masuk lagi tabahur, tak masuk lagi secara mendalam. Tetapi mereka sangka dengan mereka hafal usulul thalathah, mereka hafal al-wasitiyah, mereka hafal nawaqidul Islam, mereka rasa mereka besar, mereka rasa mereka boleh bincang tentang jarh wa ta'dil, sedangkan mereka jahil tentang asas-asas ilmu yang pelbagai. Nampak? Dia jadi ciri-ciri mereka, kita boleh nampak juga ciri-ciri mereka ni, dia duduk cerita pasal orang.
Dia cerita pasal orang. Apa? Sampai dia, kita akan bincang, dia akan muncul bid'ah imtihan bil ashkhas. Baik. Membataskan al-wala' wal bara' hanya kepada ulama, masyayikh atau guru yang tertentu sehingga memaksa sesiapa sahaja untuk berlepas diri memusuhi individu, tokoh atau jamaah yang ditahzir. Ditahzir maknanya diberi amaran ulama tersebut. Jika seseorang individu itu tidak berlepas diri atau menyatakannya secara terang-terangan, maka mereka bertindak mentahzir, menghajar, yakni memboikot, mengeluarkan individu itu dari wilayah salafiyah atau sunnah atau membid'ahkannya terus. Maknanya mereka ni menyempitkan wala' wal bara'. Mereka menyempitkan al-wala' wal bara'. Al-wala' maknanya kesetiaan. Kesetiaan dan juga loyalitas. Kesetiaan, kecintaan yang kita berikan kepada sesiapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berhak untuk kita berikan wala'. Dan lebih khusus orang-orang yang beriman, lebih khusus lagi orang-orang yang mengikut manhaj salaf, lebih khusus. Tapi secara umumnya orang Islam semua kita ada wala'. Al-bara' berlepas diri, memusuhi, membenci, berlepas diri, memusuhi. Mereka berlepas diri daripada orang yang tak bersama dengan syekh mereka, orang yang tak sependapat dengan syekh mereka, walaupun perkara tersebut bukanlah perkara usul dalam agama atau perkara yang telah diijma'kan. Kadang-kadang hanya melibatkan pandangan terhadap individu tertentu, jemaah tertentu yang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, tapi mereka seakan-akan menampakkan hal tersebut sebagai usul. Dan jika individu tersebut tidak berlepas diri, menyatakan berlepas diri secara terang-terangan, mereka akan bertindak menghukum individu tersebut. Ini kita bagi contoh nanti. Dan munculnya bid'ah imtihan bil ashkhas, menguji manusia dengan individu tersebut, individu tertentu. Contohnya, yang ni dia menatijahkan wala' wal bara' yang sempit tadi. Kita boleh kata dia muncul bid'ah imtihan bil ashkhas ni apa? Maksud imtihan bil ashkhas ni maksud dia, yang ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ada sebut dalam Majmu'ul Fatawa, memang dia adalah bid'ah. Apa maksud bid'ah imtihan? Imtihan bil ashkhas ni kita uji manusia dengan individu tertentu tanpa hak. Kamu duduk dengan siapa? Kamu tengok kuliah siapa? Kamu duduk dengan siapa? Kalau kamu duduk dengan orang ni, kamu ahli bid'ah, contoh. Kalau kamu tak menyatakan berlepas diri kamu dengan individu yang bagi aku dia adalah ahli bid'ah ataupun pengikut hawa nafsu dan sebagainya, maka aku pun tak mau duduk dengan kau. Yang ni berlaku di Madinah, berlaku di Yaman, sampai melibatkan ulama-ulama ahli sunnah sendiri diimtihankan. Maknanya mereka sampai tahap berlepas diri dengan syekh-syekh yang kibar. Bukan syekh-syekh kibar, maknanya ini yang nak bagi tahu, bila syekh-syekh kibar, ahli sunnah, syekh-syekh salafi yang mengajar di Masjid Nabawi, yang mengajar di Universiti Islam Madinah pun kena, kita semua ingat, kita orang yang lebih rendah kedudukannya seperti asatizah kita takkan kena sama benda yang sama. Benda yang sama dilakukan oleh mereka ini. Mereka akan menguji ustaz mereka. Ustaz, kalau ustaz tak berlepas diri daripada fulan dan alan, saya tak mau datang kelas ustaz. Saya akan boikot ustaz, saya akan tahzir ustaz. Sama. Jadi dia bina wala' wal bara' tu sempit. Bina wala' wal bara' tu sempit. Atas syubhat dia, fulan dan fulan tu, yang ustaz duduk tu ahli bid'ah. Walhal dia tak datang ke bukti, dia tak datangkan dalil pun ahli bid'ah. Dia hanya dengar orang cakap, orang tu cakap, orang ni cakap, dia buat lazim sendiri, terus jadi ahli bid'ah. So, dipanggil juga benda ni sebab berpunca daripada tasarru' fi tabdi'. Dia tergesa-gesa dalam membid'ahkan orang. Anda ulang sekali lagi, yang apa anda sebut ni, kita bukan cerita pasal geng kuburiyun, bukan cerita pasal geng khurafat yang Gunung Jerai tu, kita bukan cerita pasal geng hadis palsu ke, bukan. Kita cerita pasal orang yang salafi ni, yang mungkin pemuda-pemuda syabab-syabab ni dia tak bertemu lagi, ataupun dia belum lagi nak bertemu dengan orang macam, tapi kita bagi tahu siap-siap akan bertemu dengan golongan-golongan macam, kita bagi tahu ciri-ciri dia supaya kita ambil perhatian dan kita berhati-hati dan kita elakkan daripada mengikut ciri-ciri ini. Baik, akhir sekali mereka jadi apa? Macam berlaku pada asatizah di Indonesia.
Actually dia tahzir guru dia sendiri. Macam Ustaz Firanda cerita kan, Dr. Firanda, Ustaz Firanda cerita, geng-geng tahzir ni, geng-geng yang gulu ni, melampau ni, sampai tahap bila ada keluarga dia yang baca buku Ustaz Firanda, dia terus bawa lari. Ahli keluarga tu bawa lari, isteri dia bawa lari. Ipar dua ni bawa lari. Apa alasannya? Alasannya kerana si isteri tadi ataupun si individu yang dibawa lari, individu yang diboikot itu membaca buku Ustaz Firanda. Contoh, anda bagi contoh, sebenarnya benda tu berlaku di Eropah, berlaku banyak. Maknanya sampai tahap dia punya, kita kata dia punya implikasi yang negatif tu sangat-sangat besar, implikasi dia. Sangat-sangat besar, dahsyat dia punya impak dia. Sehingga memisahkan antara suami dan isteri. Sehingga memisahkan antara guru dan murid. Sehingga memisahkan antara sahabat handai, keluarga. Sampai tak ada langsung dah, yang selamat semua ditahzir. Tak ada langsung, maknanya tak boleh terima aib, kesalahan sikit pun ditahzir. Sampai tahap tu. Ni kita kena ngulu. Nah, mungkin kita tak jumpa lagi, tapi kita akan bertemu. Dan sebenarnya dah ada. Based pada pengalaman orang-orang yang agak anti dengan Salafi ni, bila kita tengok balik, rupa-rupanya bukan salah manhaj Salaf tu, salah attitude Salafi tu sendiri. Salah orang yang menisbahkan diri kepada Salafi tu sendiri. Akhlak dia tak jaga, attitude dia tak jaga, terlampau bersangka buruk sangat dengan orang. Baik. Tahrif, penyelewengan dalam istilah syar'i dalam menghukum manusia. Contoh, mereka guna istilah jarh wa ta'dil. Jadi alasan untuk mentajrih dan mentahzir. Mereka bawa lah kaedah al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil al-am. Mereka bawa kaedah-kaedah yang sebenarnya mereka jahil tentang masalah itu dan sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan apa yang mereka pegang. Al-jamaah mereka tafsirkan dengan kelompok mereka, tafsirkan dengan parti tertentu, kelompok tertentu, tokoh tertentu. Siapa yang tak bersama syekh kami, mereka ni bukan ahli al-jamaah. Sama berlaku macam dalam kalangan ahli bidah yang menyelewengkan. Kalau nakkan perincian bagi mereka yang tahu bahasa Arab, berbahasa Arab, ana syorkan rujuk kuliah Syekh Faisal Jasim yang bertajuk Tanzihu Salafiyah min Manahijil Jadidah. Dekat YouTube ada. Siapa yang tahu bahasa Arab dia boleh tengok. Tapi Syekh pun sama juga, dia tak sebut individu-individu yang terlibat tu sebab based pada hadis Nabi yang kita sebut pada awal. Itu kalau siapa nak tahu perincian. Cuma kita sekarang ni kita cerita umum. Baik. Tiada taksil ilmu yang sahih tidak melazimi majlis ulama. Majlis ulama, majlis guru mereka tak melazimi. Menggalakkan agar terus merujuk video fatwa-fatwa ulama yang umum dan mujmal yang umum. Lalu ditanzilkan ditatbik ataupun dipraktikkan fatwa-fatwa yang umum itu kepada isu nawazil yang memerlukan tafsil dan perincian yang berbeza menurut perbezaan yang ada. Ini juga banyak disentuh oleh kalau saya ingat waktu kami pergi di Riyadh ketika bertemu dengan kami minta fatwa kepada Syekh Fauzan dan juga udu hay'ah kibar ulama yang lain seperti Syekh Abdullah Khinin dan sebagainya. Bila kami tanya tentang isu yang melibatkan Malaysia, isu-isu yang nawazil yang terperinci melibatkan negara Malaysia, apa jawapan ulama-ulama Saudi ni, ulama Salafi Saudi ni? Mereka kata kamu kena rujuk ulama di tempat sana di Malaysia. Kamu kena rujuk kat sana. Antaranya Syekh Abdullah Khinin. Bila kami tanya dia isu yang tertentu, isu yang spesifik tentang apa yang berlaku di Malaysia, maka dia suruh rujuk ulama-ulama mufti-mufti yang ada kat Malaysia. Sama juga macam Syekh Fauzan. Dia tak suruh rujuk ambil fatwa ulama yang umum, ulama yang kat Saudi atau ulama Mesir, terus ambil nak tanzil, terus nak ambil, terus praktikkan 100% di Malaysia. Tak. Itu sebenarnya adalah satu yang kita kata sikap yang tidak adil. Dan sikap yang kita kata bukanlah satu manhaj yang benar. Sama juga macam ketika Syekh
Ali Al-Halabi rahimahullah, ketika beliau memberikan tausiah, nasihatnya kepada para asatizah di Malaysia. Beliau sering kali mengulang tentang perkara-perkara yang melibatkan maslahat khusus tentang di negara kamu, maka kamu berbincang sesama pendakwah dan sesama ulama-ulama yang ada di negara tersebut, dan bukan benda itu diambil fatwa ulama ni, fatwa ulama tu, fatwa ulama sana, lalu dipukul antara satu sama lain. Yang itulah yang menjadi punca perpecahan akibat daripada tidak melazimi majlis ahli ilmu, tidak mengambil usul ilmu yang sahih. Contohnya macam pemuda-pemuda yang ada kebanyakan yang ada ni, dia pun tak follow pun kelas-kelas, tetapi mereka terus tajarruk, berani merujuk fatwa ulama ni, fatwa ni, baca sendiri fatwa tu, kemudian dia buat ulasan sendiri. Yang ni kita banyak bertemu di media-media sosial. Kebanyakan mereka tak pergi kelas pun, dia hanya ambil di media sosial, kemudian dia ambil tu, dia syok sendiri, dia faham ikut cara dia sendiri, dia ambil sendiri, kemudian dia buat kaedah dia sendiri, kemudian dia membida'ahkan orang tu, dia membida'ahkan tu, membida'ahkan ni, last kali ustaz dia sendiri pun dia bida'ahkan. Tak ada orang lain dah, kawan dia sendiri pun dia bida'ahkan. Tak ada orang yang selamat. Ini punca dia. Ini punca dia kerana tidak ada taksil ilmu yang sahih. Tak ada. Dia hanya ambil, dia belajar base pada fatwa yang dia baca, tu pun fatwa tu dia cherry picking juga. Tahu cherry picking, dia hanya ambil apa yang dia nak. Aku nak ambil. Dia ada satu pegangan, dia tak puas hati dengan dia punya guru, pegangan dia, kemudian dia cherry picking, dia Google, type ambil. Ini kemudian dia pun bagi. Tapi dia pun tak faham tentang fatwa tu, dia pun tak pernah pergi belajar dengan syekh tu atau murid-murid syekh tu secara langsung, dia pun tak faham fatwa tu dah lama, kemudian dia tak faham apa perubahan-perubahan yang berlaku, dia hanya ambil secara umum dan dia tak tahu pun, kerana dia memang hanya berpandukan kepada fatwa tu, dia tak ada pun, bahkan dia tak ada pun mulazamah, dia tak ada pun mujalasah, dia tak ada pun, dia tak pernah kenal. Kalau tanya syekh tu kenal tak, dia pun tak kenal. Dia hanya ambil, kemudian dia buat kesimpulan sendiri. Kemudian dia anggap dia sebagai talibul ilm kibar, ataupun dia anggap dia sebagai orang yang layak untuk bercakap tentang urusan-urusan nawazil, urusan-urusan yang dia rasa dia boleh ulas. Ini punca dia. Sebab itu nasihat ulama salaf yang paling ringkas, i'rif qadrak. Tahulah kedudukan kita, sedar diri. Sedar diri kalau kita ni baru belajar bertatih-tatih, baru kenal 1, 2, 3 perkara, baru hafal matan-matan kecil, kemudian kita nak tajarruk, kita nak berani nak bercakap tentang isu-isu nawazil, isu-isu yang melibatkan dakwah, isu-isu yang kita sendiri tak tahu pokok pangkal dia, tapi kita berani juga, maka ini adalah orang yang zalim, orang yang kita kata tidak memudaratkan melainkan diri dia sendiri. Allah musta'an. Okay. Baik. Berikutnya, sebahagian salafiyun masuk menyertai tanzim, organisasi berkepentingan, tahazzub, gerakan politik, lalu menjadikan mereka dipergunakan oleh pihak tertentu sama ada mereka sedar atau tidak. Ini pun berlaku banyak. Orang politik, dia ada kepentingan politik, tak percaya kalau nak dekat pilihan raya, dulu nak dekat pilihan raya, dia akan cari orang-orang agama yang ada kepentingan-kepentingan dia yang boleh digunakan dengan dia melekat dan mengambil pendapat-pendapat orang agama ini. Dan dulu kita pernah dah berlaku fitnah yang besar. Dan siapa yang ingat, dia ingat ketika nak pilihan raya. Apabila golongan-golongan salafi ini, mereka memaksa-maksa mentafsirkan jemaah tu sebagai individu presiden parti politik tertentu. Lalu sesiapa yang mengkritik dia dianggap sebagai khawarij, dituduh khawarij. Mereka upah cyber troopers ni kat Malaysia. Dan asatizah kita semua kena fitnah ni. Mereka upah cyber troopers ni, baru je berlaku. Mungkin orang-orang yang baru nak tahu. Jahila man jahila, alima man alima. Mereka upah cyber troopers untuk buat onar, hentam, pergi hentam orang ni,
tulis makalah ini, tulis orang, cakap dekat orang ni, tuduh orang tu khawarij, tuduh ustaz ni sebagai khawarij, tuduh orang ni sebagai ikhwani, tuduh orang tu hizbi. Sebahagian salafiyun mereka tak sedar. Sebab apa? Sebab mereka hidup mereka hanya dalam circle media sosial yang mereka hidup tu. Pada hakikatnya mereka tak datang pun mulazamah dengan asatizah mereka, tak ada pun. Buktinya, kalaulah mereka ada betul-betul tanya, betul-betul mulazamah, tentulah mereka takkan terlibat dalam syubhat-syubhat tersebut. Tapi mereka hanya base pada apa yang mereka baca dekat media sosial, apa yang mereka Google, kemudian mereka buat keputusan sendiri. Kemudian mereka inilah yang mudah dipergunakan oleh gerakan politik tertentu, parti-parti politik tertentu, dan ada sebahagian golongan salafi yang masuk ke dalam lapangan politik dengan niat yang baik. Kita tak masuk niat-niat orang, termasuk daripada manhaj salaf. Kita tak tadakhul ala niyatin nas. Kita tak masuk, kita tak mempertikaikan niat-niat manusia. Ada orang salafi yang masuk politik memang dia nak buat islah, kita tak pertikaikan niat dia. Tetapi kita pertikaikan dari sudut adakah benda tersebut menepati manhaj salaf atau tidak. Itu sahaja. Jadi golongan salafiyun yang sebahagian ini, mereka telah menimbulkan fitnah di dalam barisan golongan salafi sendiri melalui perkara. Dan ini benda ni berlaku di Timur Tengah sangat-sangat dahsyat sehingga melibatkan pertumpahan darah di Mesir. Sebab tu nak kata orang yang tahu sejarah dia akan tahu. Orang yang jahil dia belajar, kalau dia belajar, dia tanya, dia belajar, dia tak akan tahu. Tapi kalau dia terus sombong, dia terus sombong. Yang berikutnya, ghulu, melampau dalam memuji pemerintah sehingga meninggalkan manhaj salafi sebenar dalam berinteraksi dengan pemerintah. Membataskan ketaatan terhadap waliul amri di negara tertentu, kemudian mengharuskan perbuatan mengkritik atau memberontak terhadap waliul amri di negara lain. Yang ini anda pinjam apa yang disebutkan oleh Syekh Faisal Jasim. Ini merujuk juga apa yang berlaku sehingga tertumpahnya darah, sehingga tertangkapnya pendakwah-pendakwah yang mereka tuduh sebagai ikhwan muslimin dan sebagainya difitnah disebabkan ada golongan-golongan yang berkepentingan tadi mempergunakan fatwa-fatwa yang datang daripada mulut-mulut golongan salafi ataupun ulama-ulama salafi yang dipergunakan. Bukan kita nak kata ulama tu dipergunakan, tapi fatwa-fatwa mereka tu disalahgunakan. Dan benda ni tak mustahil. Sebab apa? Bayangkan zaman Imam Malik, fatwa Imam Malik pernah disalahfahami oleh golongan pemberontak sehingga menyebabkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menuduh Imam Malik untuk khuruj, memberontak pada pemerintah. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i ditahan kerana difitnah. Difitnah Imam Asy-Syafi'i itu untuk memberontak kepada waliul amr ketika itu, pemerintah ketika itu, dan Imam Syafi'i ditahan pada zaman Harun Ar-Rasyid. Sebab apa? Fitnah golongan-golongan yang ada ketika itu. Jadi tak mustahil tak berlaku. Kita ni lagi dahsyat fitnah dia. Kita jangan ingat kita zaman Khulafaur Rasyidin tak ada fitnah, kita lebih dahsyat fitnah. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Baik, ana suka untuk ana sharekan berkenaan dengan mauqif ahli sunnah yang sebenar dalam berinteraksi dengan pemerintah ni. Kita dah banyak buat kelas tentang isu ni di Baitul Salam dan banyak kita dah buat. Asatizah kita dah banyak dah berkenaan dengan mauqif ahli sunnah terhadap pemerintah. Tetapi anda nak beritahu di sini, sebahagian di kalangan golongan salafi ini, khususnya di Timur Tengah, dan terpalit juga sebahagian salafi yang ada di negara kita ni. Dulu kita dah pernah berlaku. Golongan-golongan cyber troopers ni, mereka masuk. Kalau kita pinjam perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, mereka ni adalah golongan yang menyelusup masuk ke barisan salafi. Mereka memecah belahkan daripada dalam. Dan kadang-kadang mereka tak sedar. Ada yang sedar, ada yang tak sedar. Dia rasa dia betul. Tapi sebab dia tak belajar, dia tak tahu benda ni. Baik. Ghulu dalam memuji pemerintah. Baik, anda nak kongsikan fatwa Syekh Abdullah Ababatin rahimahullah tentang pertanyaan kepada beliau tentang doa dalam khutbah kepada pemimpin tertentu.
Doa dengan sebut nama pemimpin tertentu. Baik. Kata beliau, ihtijaju ba'dun nas biqauli ba'dil ulama yubahu du'a fil khutbah li muayyan wa lam yaqulu yusan. Baik. Sebahagian ulama, sebahagian manusia berdalilkan dengan perkataan sebahagian ulama yang mengharuskan doa di khutbah dengan mendoakan kepada pemerintah yang khusus, sebut nama dia. So harus. Walam yaqulus yusan. Ni beza ni. Dakik. Ulama dia tengok beza. Dakik dengan halus. Tidak disebutkan disunnahkan. Wa aidan fad-du'a hasan. Doa itu baik. Yud'a lahu bi anna Allah yuslihahu wa yusaddidahu. Ini asal. Usul ahli sunnati wal jamaah ketika berinteraksi dengan pemerintah, kita disunnahkan untuk mendoakan kebaikan pemerintah. Nampak? Doakan kebaikan dan juga taufik untuk mereka. Baik. Bi khilafi ma fi ba'dil khutab min ath-thana'i wal madhi bil kadhib. Berbeza dengan sebahagian orang yang berkhutbah, dia memuji pemerintah tu dalam khutbah-khutbah, memuji-muji dengan sesuatu yang tidak ada pada pemerintah tersebut. Yang ni bukan sunnah. Kita puji pemerintah pada perkara yang bukan layak untuk dia dipuji, bukan sunnah. Orang panggil puji apa? Puji mengampu. Puji mengampu bukan sunnah. Puji pemerintah secara umum pun bukan sunnah. Sebab apa? Kata Syekh Abdullah bin Abi Batin. Syekh Abdullah bin Abi Batin ni siapa? Ulama besar kerajaan Saudi, yang kerajaan Saudi, Arab Saudi. Maknanya dia ni antara mufti. Subhanallah, dia tak bodek. Walaupun dia boleh, dia tak sebut benda tu, maknanya dia clear. Sebab tu kata di sini, kata Syekh Abdullah Abi Batin, wa waliyul amr innama yud'a lahu la yumdahu la siyama bima laysa fi. Pemerintah itu, hanya saja pemerintah itu kita mendoakan kepadanya, mendoakan kebaikan kepadanya. La yumdahu, tidak dipuji. La siyama bima laysa fi. Lebih-lebih lagi benda yang dia tak ada, tak patut kita puji, kita pergi puji juga, memang itu zalim. Wa haula'i alladhina yamdahuna fil khutab humul ladhina amatud din. Subhanallah. Mereka tu khutbah yang dipuji, puji-puji pemerintah di dalam khutbah-khutbah mereka itu sebenarnya golongan yang mematikan agama. Famadahahum mukhti'un falaysa fil ulah al-yawm man yastahiqul madh. Subhanallah. Ini zaman dia. Maka tindakan mereka memuji pemerintah, memuji waliul amr itu sesuatu yang salah. Tidak ada pun pada pemerintah yang ada pada hari ini yang berhak untuk dipuji. Wala an yuthni alaih wa innama yud'a lahum bitaufiq wal hidayah. Tak ada pun pemerintah yang ada pada zaman beliau tu kata tak ada yang layak untuk dipuji. Sebab banyak sangat kebobrokan. Itu zaman beliau. Tidak ada yang berhak untuk dipuji. Tetapi mereka didoakan kebaikan, didoakan taufik dan hidayah. Itu saja. Tetapi datang golongan salafi yang ghulu ini, mereka jadikan daidan mereka, siapa yang menentang pemerintah ini, dia terus jadi khawarij. Siapa yang kritik sikit pun khawarij terus. Sehingga mereka menjadikan daidan mereka, mereka meletakkan gambar-gambar pemerintah yang mereka sayang di profile picture mereka. Mereka taksub kepada pemerintah-pemerintah ini. Kemudian mereka menulis kebaikan pemerintah ini dalam media-media sosial. Kemudian siapa yang menentang, siapa yang kritik sikit, mereka akan lawan, mereka akan serang, mereka akan tuduh sebagai khawarij dan sebagainya. Ini berlaku pada zaman dahulu, yang bukan dahulu sangat, ketika kita berlakunya peralihan pentadbiran atau berlakunya pilihan raya 2014 ke 2014 kalau tak salah. Bukan 2014, 2010, yang lepas tu, 2018. Berlaku peralihan. Jadi cyber-troopers tu datang. Main serang ustaz ni, serang ustaz tu, serang ustaz ni. Sebab apa? Sebab mereka imtihan
Mereka uji. Ustaz-ustaz ni mereka nak tahu ni apa, ustaz ni punya parti ni apa, hijau ke, merah ke, biru ke. So, kita pergi tanya dia. Bukan pergi menuntut ilmu, tapi nak tanya soalan yang menguji dan menimbulkan fitnah. Baik. Mereka menggunakan istilah politik menggantikan istilah-istilah ilmiah. Ini banyak, kalau nak cerita banyak. Menggunakan istilah politik menggantikan istilah ilmiah. Ini banyak berlaku di negara Arab. Kalau dekat Malaysia ni mungkin kurang sikit, tapi kita banyaknya tak berapa ilmiah sangat pun kan. Tapi ada juga. Mengagungkan ikatan asabiyah. Yang ni juga banyak berlaku. Maknanya mereka ni ada asabiyah. Makna asabiyah pada parti, pada kelompok, pada kumpulan. Meninggalkan al-lin, kehalusan dan rifq, kelembutan dalam dakwah. Mendahulukan al-ghidhah, kekerasan dalam berhadapan dengan pendokong dan penentang. Maknanya kalau penentang pun dia orang penentang lagi teruk lah. Orang yang rapat dengan dia orang pun, dia orang tahzir, dia orang boykot, dia orang tak jumpa, dia orang tak cakap, dia orang cakap belakang-belakang, dia orang tuduh macam-macam, tak berjumpa. Maka penentang lagi dahsyat lah. Kalau pendokong, kalau guru mereka sendiri mereka buat fitnah, apatah lagi mereka tahzir dan sebagainya, tak ada dah rasa hormat, ihtiram, tak boleh terima nasihat, bahkan mereka rasa mereka lebih bijak, lebih alim daripada guru mereka sendiri, dan ini yang berlaku. Dan ini sebenarnya adalah ciri-ciri golongan ahli bid'ah. Kita tengok macam mana golongan Mu'tazilah, Hasan Al-Basri, anak murid dia Wasil bin Atha, maknanya dia menentang pendapat gurunya itu, dan akhir sekali menjadilah dia golongan yang terpalit dengan bid'ah, i'tizal. Baik, dan banyak lagi. Diam dari kemungkaran yang dilakukan oleh pihak sendiri atau pemerintah yang disokong, bahkan memberikan segala keuzuran bila ia melibatkan kumpulan sendiri. Tiada konsisten. Maknanya kalau geng dia, kan, guru dia atau geng dia itu ada buat salah, dia backup juga walaupun salah. Ini berlaku. Ini ghulu lah. Ghulu. Diam daripada kemungkaran yang dilakukan oleh pihak sendiri atau pemerintah yang disokong ataupun pihak-pihak yang disokong. Baik, menuduh dan mentohmah golongan yang tidak bersama mereka dalam pandangan politik atau berbeza pendapat walaupun dalam isu ijtihad sebagai sururi, ikhwani dan lain-lain. Namun mereka tidak sedar mereka sedang dipergunakan oleh pihak musuh yang membantai Islam dan pendakwahnya. Ini macam apa yang disebutkan oleh Syekh guru kami, Syekh Al-Ma'lawi, berkenaan dengan apa yang berlaku kepada ikhwan muslimin di Mesir. Syekh beritahu bahawasanya mereka dizalimi. Mereka dizalimi maknanya sebahagian di kalangan Salafi ni mereka tak faham. Mereka hanya faham, okey, kita anti ikhwan, kemudian kita terus anti ikhwan ni, kita barak terus. Tak ada dah. Maknanya kita tak nampak dah kebaikan ikhwan muslimin ni. Kita, walaupun orang-orang, sedangkan kalau kita tengok pada zaman Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz melindungi tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang telah dijatuhkan hukuman mati di Mesir. Seperti adik ataupun abang kepada Syekh Syed Qutb, Muhammad Qutb dan sebagainya, diberikan kerakyatan di Saudi dan diberikan mengajar di Saudi. Walaupun berlaku, kita kata apa yang pertentangan ataupun perbezaan pendapat selepas itu, tetapi kita tengok macam mana ulama Salafi mereka sangat adil. Bahkan Jamiah Islamiyah, Universiti Islam Madinah itu sendiri diasaskan bukan oleh seorang ulama Salafi, bahkan perhimpunan ulama-ulama Islam seluruh dunia yang ada di kalangan mereka juga Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah. Seperti mana yang pernah dibentangkan oleh Syekh Dr. Mahmud Qadah tentang pengasasan Universiti Islam Madinah. Yakni ada nama-nama tokoh-tokoh Azhari, tokoh-tokoh di Mesir, maknanya ulama-ulama yang berbeza aliran. Kalau ikut kaedah golongan Salafi yang melampau ini, yang ada ghulu dalam isu ini, Syekh bin Baz pun perlu ditahzir. Banyaklah, sebab itu kalau di Yaman mereka akan, sebahagian di kalangan masyayikh ataupun penuntut-penuntut ilmu, mereka akan tahzir. Siapa yang pergi mengaji di Madinah, dia ikhwani, dia sururi, dia hizbi. So itu adalah sesuatu yang tuduhan ataupun hukuman yang tidak dibina di atas dasar ilmiah. Kadang-kadang mereka tak tahu, mereka tahu
Sebab itu maknanya apa, mereka baru tahu tentang Ikhwan Muslimin, sedangkan sejarah Ikhwan Muslimin itu dah lama dan ulama telah bantah lama. Tak ada dah ulama Salafi yang cakap Ikhwan Muslimin ni tak sesat. Semua dah jelas. Tetapi mereka baru nak tahu. Yang ramai yang baru nak tahu, mereka terkejut. Sedangkan dah berlaku beberapa peralihan, berlaku beberapa perubahan, dan benda tu pun orang Ikhwan sendiri pun dah tak berani nak mengaku diri mereka Ikhwan. Tetapi mereka ini Salafi yang baru-baru nak kenal tentang Ikhwan ni, mereka semangat. Last sekali semua orang diikhwankan. Ustaz sendiri pun dia kata pro Ikhwan. Ini Ikhwan, ni Sururi, ini Turafi, ini Hizbi. Nampak? Dia mentasnif, dia menggelar manusia dengan gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya, yang bukan dibina di atas dasar ilmu. Tuduhan semata-mata. Munculnya at-tahazzub al-khafi, yakni berkelompok secara tersembunyi. So, jadi sebenarnya mereka ni tak sedar, mereka duk tuduh orang hizbi, sebenarnya mereka yang hizbi. Mereka yang buat tahazzub. Tahazzub ni maknanya mereka yang buat kelompok sendiri, kemudian mereka tuduh orang lain buat kelompok. Mereka yang buat kelompok sendiri, kata Syekh Faisal Jasim, mereka jadikan tahazzub, tuduhan orang tu tahazzub sebagai wasilah untuk mereka buat tahazzub. Subhanallah. Betul, ini betul. Mereka ada masalah peribadi, masalah bergaduh dengan orang ni, masalah bergaduh dengan orang tu, tak puas hati orang tu, mereka cuba tarik benda tu jadi isu manhaj. Sebenarnya isu peribadi. Kadang-kadang sebab perniagaan, sebab berebut tok guru, berebut anak murid, berebut tempat pengajian. Dan ini semua adalah syahwat-syahwat dunia yang ada juga. Kita tak boleh dabik dada. Penuntut ilmu, orang-orang yang Salafi ni tak boleh terjebak dalam isu ni. Ada. Sebagaimana berlaku pada ahli bid'ah, kita pun boleh masuk juga benda tu. Jangan kita dah syok sendiri, kita kata kita dah Salafi, kita dah macam maksum, suci. Kan? Jangan kamu menganggap diri kamu itu sudah suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu menganggap diri kamu tu suci. Itu kita tahazzub al-khafi ni maknanya dalam Quran Allah larang. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu kenapa kita kata tahazzub ini atau disebut sebagai bid'ah hizbiyah, dilarang dan ditegah oleh agama kita. Allah Ta'ala isytiharkan benda tersebut tidak ada kena-mengena dengan Nabi Muhammad. Sebab itu manhaj salaf ini sebenarnya adalah apa? Manhaj kita, bila kita cakap kita ni ikut manhaj salaf, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah takrirkan tidak ada aib kita menisbahkan diri kita kepada manhaj salaf. Kerana manhaj salaf ni manhaj yang benar. Tak ada aib. Memang kita nak, kalau kita nak mengaku kita salafi, silakan. Tetapi jangan kita hanya mengaku diri salafi, tetapi kita tak ikut betul-betul manhaj salaf tu secara keseluruhan. Macam kita ikut Islam lah, kita jangan berani kita dakwa kita ni orang nak ikut Islam tapi kita tak buat apa yang dituntut oleh Islam. Salafi sama. Tak ada aib kita nak nisbahkan diri kita kepada manhaj salaf. Sebab itu menisbahkan diri kepada manhaj salaf ni adalah dalam rangka untuk ittiba', la liddi'a, untuk kita ikut. Kita ikut dari sudut akidahnya, dari sudut manhajnya, dari sudut akhlaknya, suluk, adab. Bukan semata-mata dakwaan. Kami salafi, fulan bukan salafi. Ini dia hanya jadi apa? Daidan. Tapi bila tengok perangai dia, orang meluat. Salafi apa macam ni? Cakap tak serupa bikin. Menyalahi janji. Mengadu domba, namimah. Cakap belakang orang, ghibah, mengumpat. Salafi apa macam tu? Membuat tuduhan-tuduhan, fitnah, dusta, mengadu domba. Bila bergaduh tu fajara, wa idza khasama fajara. Bila bergaduh dengan orang, dia jadi perangai jahat. Kenen orang sana, kenen orang sini.
dalam media sosial kan, duk hentam orang sana, duk hentam orang sini, duk hentam orang sana, tapi tak mengaji. Tak mengaji. Hakikatnya jahil. Itu punca dia. Baik. Dan banyak lagi mazahir, kita boleh kata ciri-ciri yang ada, dan mungkin tak sempat untuk ana nak jelaskan di sini, dan banyak lagi yang ada, yang kebanyakannya ada di yang pengalaman, base pada pengalaman ana, macam mana mereka tahap ketaksuban mereka terhadap seorang tokoh itu sampai tahap mereka menghalalkan mereka melakukan fitnah, melakukan vandalism. Contoh macam mana di Yaman dulu, memang kalau kita pergi masuk dalam, kalau syekh ni bergaduh dengan syekh tu kan, sampai anak murid syekh ni akan tulis nama syekh ni sebagai hizbi, sebagai ikhwani dan sebagainya di dalam tandas tu. Dalam tandas tu tulis nama syekh tu. Pasal dia tak suka dengan syekh tu, sebab syekh dia kata syekh tu gini-gini, dia tulis dalam syekh ni, nama syekh tu sebagai hizbi, tulis dalam tandas. Vandalism. Dan memang something lah, maksudnya memang something. Kemudian memboikot, bergaduh, bertumbuk tu ada juga. Biasa tu. Tapi benda-benda something ni, kalau kita tengok ada pada ahli bid'ah, kita tak heran. Kan baru-baru ni beberapa pendakwah yang datang ke negeri Kelantan diserang oleh geng-geng something. Itu kita tak, memang kita kata nak harap apa, memang tak mengaji. Memang dah mereka geng bid'ah. Jadi nak harap apa? Kan? Nak harap apa? Tapi kalau benda tu berlaku kepada orang yang mengaku salafi, memang sedih. Lagi teruk lah. Maknanya sama je lah kamu, something kamu dengan something dia. Semua something kamu ni mungkin berlapis-lapis sikit, tapi kamu buat benda yang sama. Bahkan lagi teruk kadang-kadang. Jadi itu kita tak mahu tu. So baik, jadi banyak lagi lah kalau kita nak cerita, banyak sangat lah maknanya ciri-ciri mereka ini. Tetapi apa yang anda sebut ini adalah contoh-contoh yang sangat-sangat penting untuk kita ambil perhatian. Ambil perhatian. Ambil perhatian. Ciri-ciri ini sebenarnya dah cukup. Cukup. Baik. Kesimpulan dan cadangan. Baik, yang pertama, manhaj salaf perlu dipelajari secara taksil ilmi yang sahih, bukan hanya berpandukan apa yang disebarkan dalam media sosial dan dakwaan muntasibin li salafiyin atau muntasibin li salafiyah, mereka yang mengaku salafi atau musuh-musuhnya dari luar. So kalau kita nak kenal manhaj salaf ni, belajar taksil, belajar ilmu, belajar apa tu manhaj salaf, belajar betul-betul, belajar akidah dia, belajar akhlaknya, belajar tazkiyatun nafs, belajar fiqhnya, belajar. Baik, kemudian perpecahan yang berlaku dalam barisan salafiyin di seluruh dunia termasuk Malaysia membuktikan bahawa adanya kejahilan, kekurangan, kelompongan dan kesalahan taksil manhaji dalam memahami dan mempraktikannya, dan ia perlu ditampung dan ditutup. Perlu ditampung dan ditutup tu antaranya usaha kita yang kerdil ni untuk kita bawakan isu ni, sebab masih ramai lagi orang yang tak tahu, sebab kita cakap sebelum benda tu berlaku. Dan anda cakap ni, anda buat tajuk ni khusus sebab anda tengok ada mazahir ini pada sebahagian orang yang belajar dengan kita. Anda cakap terus-terang, ada mazahir ini, ada ciri-ciri ini, dan mungkin anda tak sempat nak cerita kat dia orang pun tak datang jumpa anda, tak tanya. Dan ada benda ni ada pada orang-orang yang belajar dengan kita, dan kita sebab tu anda buat khusus tajuk ni. Sebab ada orang kata tak ada pun, saya tak jumpa pun, memang kita tak jumpa lagi. Sebelum kita jumpa, kita bagi siap-siap, dipanggil saddu dzari'ah, kita tutup siap-siap. Tak ada pun, kami tak ada. Kami sekarang tengah lawan dengan kuburi. Tak ada. Memanglah kita tak tahu. Tak berlaku lagi pada batang tubuh kita. Tetapi orang yang dah tahu, dia kena bagi tahu. Baik, kebanyakan salah faham masyarakat terhadap manhaj salaf dan salafiyin berpunca dari sikap ghulu, ekstrim segolongan, anda cakap segolongan yang menisbahkan diri kepada salafiyun itu sendiri, sama ada mereka sedar atau tidak. Sama ada sedar atau tidak. Yang sedar tu alhamdulillah. Dan anda cakap based pada pengalaman anda, dan anda juga pernah bersama dengan mereka. Anda juga pernah berpegang dengan usul-usul mereka. Kita pernah, maksudnya waktu kita muda, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah, kita alhamdulillah kita dapat taufik daripada Allah, kita tahu benda tu tak betul, tetap tak betul.
Alhamdulillah kalau kita dapat sedar awal. Kalau kita tak dapat sedar awal, dia akan jadi musibah. Salafi bukanlah satu gerakan politik atau gerakan sulit yang bertujuan politik atau tahazzub memecah belahkan barisan kaum muslimin. Apatah lagi bukan juga gerakan terorisme seperti yang dituduh musuh-musuhnya, namun ia adalah gerakan dakwah islahiyah, perbaikan yang merentasi seluruh perbezaan yang ada. Orang yang kenal manhaj salaf betul-betul ni dia akan jadi orang yang berguna dalam masyarakat. Itu. Dia bukan memecah belahkan lagi. Baik, perlunya silibus pembelajaran dan integrasi yang menyeluruh dalam sistem pendidikan agama. Khususnya pada pusat-pusat pengajian. Kita nak harapkan pusat pengajian umum, sekolah dan sebagainya mungkin jauh lagi, tapi pusat-pusat pengajian yang mengajarkan yang berdasarkan sunnah itu sendiri perlu ada integrasi. Selain daripada sistem pendidikan secara umum, serta kajian-kajian akademik dan ilmiah yang lebih menyeluruh, komprehensif, tidak berat sebelah, bersifat separa matang atau hanya bersumberkan kajian barat. Banyak yang anda tengok yang tulis tentang salafi ni, banyaknya mereka yang bukan dalam manhaj salaf tu sendiri. Mereka yang daripada luar. Mereka yang dapat maklumat daripada artikel-artikel, jurnal-jurnal daripada orang-orang barat yang mereka tak masuk, mereka tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam gerakan salafi itu sendiri. Mereka sebenarnya hanya dengar daripada orang ni, maklumat yang mereka dapat tu hanya semu ataupun tak matang. Kan buat tuduhan teroris dan sebagainya, mereka bukan tahu pun. Itu yang banyak kita dapat tengok macam mana salah faham yang berlaku pada sebahagian institusi terhadap manhaj salaf, terhadap golongan salafi. Dan pentingnya ada orang-orang, kita seru kepada mereka-mereka ahli akademik untuk buat kajian tentang ni. Bagi mereka yang khususnya ada latar belakang, buat kajian dalam menjelaskan manhaj salaf dan perkembangannya sehingga hari ini, supaya manhaj yang mulia ini tidak disalahfahami. Kita tengok macam isu di mana di Perlis dulu dituduh satu pusat pengajian sebagai mengajar terorisme, dituduh Madrasah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sebagai pengasas kepada gerakan terorisme. Dan itu adalah tuduhan yang sangat dahsyat dan kita tak mau ulangi benda tu sehingga melibatkan apa? Melibatkan nyawa orang. Dizalimi, difitnah. Disebabkan apa? Kurangnya ahli akademik yang nak menulis tentang isu ini dan dengan tepat, dengan adil. Majoriti yang anda tengok tulisan-tulisan akademik pasal salafism ni, dia banyak ambil daripada barat. Dia banyak ambil rujukan tu daripada barat. Apa yang barat nampak salafi ni, Wahabi dan sebagainya, mereka ambil last sekali, itu yang mereka attack, mereka hentam. Dia sendiri tak tahu, dia sendiri jahil, dia sendiri tak tahu. Berbeza kalau orang tu dia tahu. Kerana dia orang yang berlatar belakangkan manhaj salaf. Orang yang belajar dengan ulama-ulama salafi. Dan mereka lah bertanggungjawab untuk membersihkan salah faham yang berlaku dalam masyarakat. Banyak. Anda bukan kata anda dah tampung semua salah faham tu. Ini baru sikit. Mungkin ni baru 1%. Tak sampai 1%. Banyak lagi. Kita berhajatkan kepada golongan-golongan yang membersihkan salah faham itu. Sama ada dalam akidahnya, sama ada dalam manhaj, dalam akhlaknya, dalam sistem kehidupan kita semua. Baik, berikut adalah rujukan yang anda boleh cadangkan. Maknanya anda datangkan sebahagian rujukan-rujukan ini untuk kita buat pembacaan lebih lanjut. Contohnya macam Qul Salafiyan Al-Jadah, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, Usus Manhaj Salafiyah fi Da'wah ila Allah, Syekh Fawaz bin Halid bin Rabah As-Suhaimi, Asnaf Mad'uwin wa Kayfiyati Da'watihim, Dr. Hamud bin Ahmad Ar-Ruhaili, Al-Uqud Al-Zahabiyah ala Maqasid Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Dr. Sultan bin Abdul Rahman Al-Umairi, Tanbih Thawil Afham ila Rab'i As-Sad'i wal Wi'ami ala Manhaj Salaf Al-Kiram, Dr. Salih bin Sa'id Al-Suhaimi, Mufti Madinah. Dan apa yang anda sebut, yang contoh video tadi boleh rujuk yang terperinci tu, Tanzih Da'wah Salafiyah ala an manahijil jadidah. Ini adalah boleh anda kata sebagai satu maklumat barulah pada orang-orang yang nak tahu tentang apa manhaj baru yang bukan daripada manhaj salafi itu telah masuk menyelusup
ke dalam manhaj salaf itu sendiri. Dan beberapa artikel seperti artikel Syekh Ahmad Talabah Al-Hadrami berjudul Muqawimat As-Salafiyah Al-Mu'asirah, juga As-Salafiyah Bainal Manhaji wal Madhab. Dia ada dalam Salaf Center menerbitkan makalah ataupun jurnal tersebut menjelaskan tentang isu berkenaan dengan Salafi ini dengan mazhab, macam mana pendirian dan sebagainya, itu pun disentuh. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu. Kalau ada soalan berkait dengan kita punya topik. Baik, tak ada soalan. Baik, jadi anda minta maaf kalau ada kekurangan, tetapi minta maaf juga kalau tajuk ini sebenarnya dia lebih memfokuskan kepada bukan orang awam. Orang awam boleh tahu tetapi dia tak nampak sangat kepentingannya. Orang yang baru nak kenal salaf ni, manhaj salaf dan sebagainya, ini mungkin tak nampak apa kepentingan, tetapi orang yang sudah kuliah anda ni lebih target dia lebih pada orang yang maknanya dah kenal tentang manhaj salaf ni, dan mereka yang ada pengalaman, ada pengalaman. Memang tak nafikan kalau perkara tersebut maknanya bagi orang yang baru-baru pemula penuntut ilmu ni mungkin mereka tak nampak juga. Kadang-kadang mereka pun tak jelas. Tak jelas maksudnya apa benda ustaz cakap ni kan. Mungkin, tapi bagi orang yang sebab target anda kuliah ni lebih pada orang-orang yang pertengahan, mereka yang ada pengalaman, yang ahli akademik, yang terlibat dalam lapangan, pendakwah, itu lebih fokus sana, lebih fokus. Pada orang awam tu dia boleh dapat juga manfaat secara umum. Tapi kalau dia nak tahu tentang perincian-perincian tu mungkin dia kurang lah kan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap dan tindakan ahli sunnah ketika sampai kepadanya tahziran terhadap individu atau kelompok tertentu? Baik. Jadi ini balik pada asas dalam surah Al-Hujurat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maknanya kita kena selidik lah. Kena selidik. Dia kena selidik. Dia tak boleh jadi kita kata trust me bro. Trust me bro tu dah tak boleh zaman sekarang. Trust me bro tu tak boleh dah. Sos trust me bro. Percaya dekat aku fiqah. Tak. Orang yang sampaikan kepada kita tu pun belum tentu fiqah. Maknanya betul-betul kena tahu. Kena tabayyun, kena selidik. Kena selidik dengan betul. Kena selidik. Maknanya ya, kalau kita dapat daripada orang yang betul-betul ada khibrah dan ada bukti, maka kita terima. Tetapi kalau maknanya secara umum kemudian tak ada perincian, yang ni selalunya masalah. Apabila melibatkan interaksi dengan duat, pendakwah, interaksi dengan pihak-pihak yang mungkin ada zallat, ada kesalahan, tetapi tak sampai tahap buat bid'ah atau keluar daripada ahli sunnah dan sebagainya. Itu banyak benda yang perlu perincikan. Tak boleh kita kata tahzir tu umum. Okey, semua orang kena sama je. Sebab tu dalam apa yang anda sebutkan tadi, mereka antara yang Syekh Faisal Jassim ada sebutkan, mereka ni jadikan tahzir ahli bid'ah ataupun kelompok sesat ni sebagai fardu ain. Ini salah. Fardu kifayah, benda yang fardu kifayah mereka jadikan sebagai fardu ain. Semua orang kena tahu. Ini tak betul. Tak betul. Bukan maksudkan tahzir secara umum, maknanya kesyirikan tu tak boleh, ataupun orang yang cakap syirik, jelas-jelas syirik, jelas-jelas khurafat, jelas-jelas bid'ah tu tak boleh langsung. Dah dia terang-terang cakap. Bukan itu. Maksudnya ana lebih fokuskan kepada benda-benda yang perlukan perincian. Contohnya melibatkan tentang individu yang ada jasanya, individu yang kita kata yang diperselisihkan, atau individu yang kita kata kita pun tak tahu keadaan dia, ataupun individu yang kita kata tak sampai tahap dia buat kesalahan tetapi dia tak sampai tahap kita keluarkan daripada sunnah. Siapa yang nak keluarkan daripada sunnah? Kan? Siapa yang nak tentukan benda tu bid'ah atau sunnah? Adakah kita sendiri yang bahasa Arab pun tak lepas, kitab ulama pun tak mulazamah, maknanya tak pernah mulazamah dengan mana-mana masyayikh, ataupun tak pernah menuntut ilmu daripada, tak pernah dikenali orang yang ada latar belakang at-talab, menuntut ilmu yang benar, tiba-tiba kita sendiri yang buat hukum. Ana lebih maknanya soalan tu dia kena perincikan, maknanya siapa yang sampaikan tahzir tu? Siapa?
Kalau dia baru dia pun sendiri tak, maknanya dia tak tahu tentang apa yang dicakap, apa yang disampaikan, ini orang yang out. First kali kita kena tak boleh terima. Tak boleh terima. Dia lebih pada syubhat. Dia lebih pada syubhat. Kan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini kuliah khas akan datang, Ustaz Asri akan jelaskan dengan lebih terperinci lah. Sebab tu tajuk dia. Bagaimana interaksi, bagaimana mauqif pendiri ahli sunnah dengan dalam kritik kesalahan. Itu lebih terperinci, boleh tanya Ustaz Asri. Anda bagi tahu ni secara umum sahaja. Baik. Jadi rasa cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.